sampah. Siapa yang sapu sampah? Okay, Siti sapu sampah. Ada sembaring tak? Sembaring. Okey, yang tu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton yang dikasihi, khususnya buat ibu bapa yang sudi melapangkan masa rehat anda untuk mengikuti bengkel kita pada hari ini. Saya Sheryl Azrin merupakan moderator anda pada hari ini. Teruskan setia bersama kami kerana pelbagai lagi perkongsian menarik yang akan menanti anda. Okey, baiklah. Untuk makluman semua ya, bengkel hujung minggu ini telah dirancang untuk dijalankan secara fizikal di Dewan Anugerah kita. Namun pada saat-saat akhir kita terpaksa membatalkannya dan kita terpaksa kita teruskan juga, tapi secara dalam talian memandangkan kita masih berdepan dengan pandemik COVID-19 dan juga ia telah mendekat kita dah daripada kita berhimpun secara beramai-ramai. Baiklah, tidak mengapalah kan, walau apa pun medium kita guna pakai, diharapkan dengan perkongsian ini memberikan manfaat buat semua. Okey, baiklah, bengkel kali ini ya, kita akan menampilkan barisan panel yang hebat. Dan istimewanya hari ini kita akan bawakan dua orang tokoh ibu yang hebat yang merupakan alumni Genius Kurnia yang akan berkongsi tips dan pengalaman mereka sepanjang tempoh mereka, persediaan mereka mendaftarkan anak-anak mereka di aliran PPI dan juga PPKI. Okey, untuk makluman semua ya, PPI merupakan akronim yang membawa maksud Program Pendidikan Inklusif, manakala PPKI membawa maksud kepada Program Pendidikan Khas Integrasi. Okey, kita juga ya akan mengupaskan tentang strategi untuk menyokong keperluan anak-anak ini di sekolah dan juga bagaimana strategi yang akan kita gunakan untuk mewujudkan satu kerjasama yang baik antara ibu bapa dan juga pihak pentadbir sekolah. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, ayo saya perkenalkan seorang ibu yang panel kita ya, ibu-ibu yang manis hari ini. Okey, saya akan perkenalkan panel yang pertama yang berbaju biru hari ini. Saya perkenalkan Puan Yushardila atau lebih manis lagi dikenali sebagai Puan Yus. Apa khabar Puan Yus? Khabar baik Sheryl. Okey, selamat datang Puan. Okey, terima kasih Puan kerana sudi melapangkan masa anda untuk bersama kita pada hari ini. Okey, untuk panel kita yang kedua, dari awal lagi saya lihat hari ini sangat bersemangat ya. Daripada awal kita datang hari ini, saya nampak dia bersemangat wajah hari ini. Okey, untuk panel yang kedua, saya perkenalkan Puan Nur Syarin. Apa khabar Puan Nur Syarin? Khabar baik. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Puan di atas kesediaan Puan pada hari ini. Dan saya pasti ya, semuanya tidak sabar lagi kan? Okey, jika semuanya telah bersedia, jom kita saksikan sedikit bingkisan yang disediakan oleh wartawan kami. Genius Kurnia dan ada wartawan ya sekarang, Hazwani Razali yang akan mengupas, yang akan menceritakan sedikit sebanyak tentang kebimbangan dan juga suara-suara ibu bapa. Sebelum kita lebih lanjut lagi,
mengenai tajuk kita, bersediakah anak saya ke sekolah? Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teacher Has dalam latihan hujung minggu, bersediakah anak saya ke sekolah? Pasti ibu bapa merasa teruja untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Namun saya percaya terdapat ibu bapa yang merasa bimbang dan takut untuk menghantar anak ke sekolah. Pelbagai persoalan yang akan timbul buat masa ini. Bersediakah anak saya untuk masuk ke sekolah? Bolehkah anak saya menyesuaikan diri di dalam kelas? Bolehkah anak saya pergi rehat sendiri di kantin? Bolehkah anak saya pergi tanya secara berdikari? Adakah orang akan berkawan dengan anak saya? Jadi, mari kita selami apakah perasaan dan juga kerisauan ibu bapa apabila anak akan ke sekolah. Jom! Anak saya nak perform dalam kelas, dari segi dia nak interact dengan teacher, berkawan, bergaul dengan kawan-kawan, dan juga yang tu dalam istilah nak bawa diri dalam situasi yang orang ramai di kantin, macam mana dia nak beli makanan di kantin, dan juga yang satu lagi saya risau macam mana anak saya ability dia dekat tandas di sekolah tu. Siapa yang akan tolong dia? Bolehkah dia buat sendiri? Boleh ke anak saya ni sesuaikan diri untuk berada bersama kawan-kawan bila masuk ke alam persekolahan darjah 1? Saya duk memikir masa tu, saya duk fikir macam mana nanti dari segi boleh ke nak susun beg sendiri, belajar tengok jadual sendiri, lepas tu beli makanan di kantin. Kemudian saya dapat bayangkan dah juga masa tu kerja sekolah, homework kan hari-hari akan banyak. Macam mana dia nak cope masa tu lah untuk berdepan dengan situasi macam tu. Pendidikan bila anak tu dah masuk darjah 1, anak-anak ni sampai kena pandai membaca, kena pandai membaca lah, especially sebab masa contohlah kata dekat dalam buku latihan tu kan, dia ada bagi arahan. So anak tu dah kena pandai baca dah untuk dia menjawab soalan tu lah kan. So saya rasa itu satunya sebabkan sebab Amal ni dia mild autism, so dia pandai bercakap. So setiap kali arahan yang diberi tu dia ada bantahan daripada dia. Okey, baiklah, kita telah melihat tadi kan pelbagai komen dan juga luahan perasaan dari ibu-ibu ni ya yang menyuarakan kebimbangan mereka, kerisauan mereka terhadap kesediaan anak-anak ini sebelum melangkah ke alam persekolahan. Dan pastinya kita akan fikir, mampukah anak kita ni pergi ke sekolah secara berdikari? Mampukah anak kita ikuti setiap rutin yang baru? Terutama sekali ni ya buat anak-anak berkepala khas ini untuk ikuti satu rutin yang baharu di sekolah. Okey, bagi merancakkan lagi ya bengkel kita, pembuka bengkel kita pada hari ini, kita akan terus bertanyakan soalan kepada para panel kita. Okey, untuk soalan ini saya akan ajukan kepada kedua-dua panel kita, Puan Yus dan juga Puan Syarin. Okey, untuk soalan pertama, untuk Puan ceritakan terlebih dahulu ya latar belakang anak Puan dan juga pengalaman semasa anak ini baru di sekolah. Dan mungkin juga Puan boleh selitkan juga ceritakan kesukaran pertama yang mereka hadapi semasa mereka mula masuk ke sekolah. Apakah cabaran-cabaran itu? Apakah kesukaran yang mereka hadapi? Kita akan mulakan dulu dengan Puan Syarin. Silakan Puan Syarin. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, terlebih dahulu izinkan saya buat satu penafian atau disclaimer ya. Silakan. Saya faham yang dalam dunia autism ataupun ASD, anak-anak kita ni ada pelbagai spektrum. Jadi setiap anak berbeza dan isu dan cabaran dia lain. Jadi apa yang saya bakal kongsikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri dan ikut kemampuan anak saya Adam. Walaupun jua pun saya berharap sedikit sebanyak apa yang kami kongsikan dapat membantu ibu bapa di sana. Ya, betul. Okey. Silakan Puan. Dan anak saya panggil saya ibu. Jadi mari kenal ibu dan Adam. Itu gambar saya dengan Adam. Cantik. Okey, Adam. Kadang-kadang pakai kacamata, kadang-kadang tak pakai kacamata.
Okey, slide kedua. Seterusnya okey. Kita kenal siapa Adam ni. Adam ni untuk tahun ni dia bakal 8 tahun dan saya mula dapat diagnosis melalui pakar diagnosis dia sebagai seorang ASD dan iaitu autism, dan autism dia sebab dalam autism ni dia banyak spektrum. Jadi Adam ni dia spektrum adalah separation anxiety spectrum. Maksud spektrum dia ni memang suka berpisah dengan saya atau orang-orang yang dia dikenali. Jadi dia punya cabaran utama adalah berada dalam persekitaran yang asing untuk dia. Jadi masa mula dia belajar pada umur 5 dan 6 tahun, masa tu saya perasan dia ada cabaran dari segi pembelajaran, iaitu dari segi masalah pembelajaran. Jadi pada masa itulah kami perasan dia ada disleksia. Jadi disleksia ni ada satu ketidakupayaan dari segi pembelajaran. Dan walaupun Adam ni dari segi karakter dia, tengok gambar tu dia memang suka kucing. Oh, kucing. Kucing ni dalam gambar ni nama dia Wi-Fi. Kita ada 2 kucing, Wi-Fi dan Lan. Lan warna hitam. Dia dan sebenarnya kucing dia ni suka, dia memang worship bapak dia lah. Bagi dia bapak adalah segala-galanya. Kalau dia dengar nama bapak, muka dia bersinar. Okay, tak tahu kenapa dia memang suka dengan bapak ni, sebab bapak ni dari segi karakter dia lagi relax dan dia playful. Dia suka bermain dengan Adam. Okey, mari kenal ibu dia pula, iaitu saya. Ibu pula, okay, saya merupakan ibu sepenuh masa semenjak 3 tahun yang lepas. Kenapa? Sebab masa dulu sebelum menjadi ibu sepenuh masa, saya berkhidmat dalam kerajaan. So saya kira berkhidmat demi negara lah. Jadi sekarang bila saya dah jadi ibu, saya berkhidmat demi Adam. So dari segi apa fungsi saya juga, saya juga tukang jaga jadual Adam. Maksudnya saya isikan daripada Isnin sampai Jumaat, saya isikan rutin dan jadual Adam dan saya pastikan dia ikut jadual dia. Jadi macam saya ni komander lah, dan Adam ni kena ikut apa yang saya aturkan. Tapi kalau Sabtu Ahad, dia aktiviti bebas. Saya akan serahkan kepada ayah dan bapaknya, dan dia akan main dan dia relax lah Sabtu Ahad. Okey, untuk itu dari segi Adam. Untuk pasal sekolah pula, bagi saya, sekolah ni bagi saya anggapan saya bila masa ni saya letak anak saya di tangan di jagaan orang lain. Jadi bagi saya Adam ni dah start mula masa 3 bulan, sebab masa tu saya dah mula bekerja. Saya masukkan dia ke TASCA, ke Montessori, ke pusat intervensi awal, early intervention program dan salah satu jenis kunyah. Dan saya masukkan juga di Tadika sebab saya nak lihat bagaimana Adam boleh berinteraksi dengan kanak-kanak normal. Dan sekarang ni dia di sekolah. Sekolah sekarang Adam berada di sekolah kebangsaan tapi di aliran PPKI. Kenapa saya pilih aliran PPKI? Sebab saya ingin fokuskan masalah pembelajaran Adam. Okay. Dan lagi satu mungkin poin yang saya nak share di sini, bagi saya intervensi awal ni amat penting kerana lagi cepat kita bertindak, lagi banyak yang kita boleh anak yang kita boleh tackle dan kita minimumkan apa dugaan cabaran anak. Okey, untuk soalan yang telah diutarakan iaitu berkenaan cabaran dan persediaan Adam atau cabaran Adam di PPKI. Okey, cabaran dia, mungkin kita tengok the next slide. Okey, kalau tengok gambar pun, gambar pertama tu pada pagi awal, pada hari pertama bersekolah, nampak Adam tu kemas je, kira handsome bukan kemas. Tapi masa ni dia lepas keluar dari rumah kami pakaikan pelitup muka dengan face shield. Okey. Tengah hari bila saya ambil dia, gambar kedua tu nampak dia dah comot. Lepas tu pelitup muka yang asal, pelitup muka dia dah hilang, dia dah diganti dengan pelitup muka dewasa yang besar. Lepas tu baju dia memang dah keluar lah.
Dan muka dia muka kesan nangis lah. Memanglah dia menangis sebab yalah sekarang ni bila zaman COVID, pihak sekolah tak membenarkan langsung mak bapak masuk ke kompaun sekolah. Jadi mak bapak hanya boleh hantar anak di pintu pagar. Jadi tak macam dulu kita masa anak darjah 1, tahun 1, kita ramai-ramai masuk, boleh tengok tepi kelas macam mana. Sekarang ni dah tak boleh. Semuanya kat hantar kat sekolah, that's it. Anak tu akan berjalan betul-betul. Lepas tu yang gambar ketiga tu, nampak selamat kembali ke prasekolah dan PPK. Untuk PPK dan prasekolah, dia ada laluan khas. Dia diasingkan walaupun satu kompaun sekolah, tapi tempat laluan dia masuk dan keluar dia diasingkan sebab bagi memudahkan pengurusan. Jadi nampaklah pihak sekolah cuba menceriakan keadaan bagi budak-budak ni kurang nervous, bagi mak bapak kurang nervous. Tapi kalau tengok gambar, memang kompaun sekolah atau kawasan sekolah memang besar. Jadi bagi saya amat penting hari pertama anak sekolah, bawa lah anak setiap hari ke kawasan sekolah, tunjukkan dia. Ini sekolah, bagi kita nampak ini dia bakal masuk, jadi dia tak terkejut. Itu untuk realiti alam persekolahan lah. Lepas tu apa yang di sini saya letakkan apa cabaran-cabaran Adam yang utama masa mula dia masuk sekolah. Satu, untuk menyesuaikan dia ada masalah nak sesuaikan diri sebab dia satu alam persekitaran baru, orang-orang baru, kaum-kaum baru. Jadi dia bila dia agak nervous, agak gemetar, dia akan senyap, dia akan reject. Lepas tu kedua, bila tengok pasal tandas, memang tandas sekolah, tak semua sekolah kebangsaan ada tandas duduk. Kebanyakannya masih tandas cangkung. Itu salah satu saya rasa cabaran utama lah sebab sekarang ni banyak ibu bapa kita di rumah banyak tandas duduk. Jadi memang satu cabaran utama untuk anak-anak kelak bila masuk sekolah. Okey, Puan Syaril, tak apa, kita simpan dulu yang tentang cabaran ini kerana kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya selepas ini akan mengupas tentang cabaran. Jadi kita pun nak minta Puan Syaril untuk simpan dahulu dan kita akan kongsikan selepas nanti ya. Alright, okey, terima kasih Puan Syaril dan kita akan teruskan dengan Puan Yus untuk menceritakan tentang latar belakang anak Puan dan apakah pengalaman pertama mereka, pengalaman semasa mereka anak Puan berada di sekolah. Silakan Puan Yus. Thank you Syaril. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Yushadila Yunus, ibu kepada Muhammad Mirza Asfar bin Muhammad Azwar. InsyaAllah November ni 11 tahun. Bersekolah di aliran perdana. One and only autistic kid dekat sekolah tu. Shout out, kredit untuk SK Gambut Makmur kerana sudi terima Mirza. Dia didiagnose ketika 2 tahun 8 bulan. Diagnosis pertama yang kita dapat adalah mild to moderate autism dengan hyperactivity, ada attention deficit sikit, dan dia juga non-verbal ketika itu. Maksudnya masa 2 tahun 8 bulan tu capability dia untuk bercakap adalah di tahap 8 bulan. Ya, masih bubble, orang kata bubbling lagi lah, dia tak ada words lagi. So ever since that, saya, suami dan seluruh keluarga, suka saya tekankan kat sini bila saya cakap keluarga, it's not only keluarga saya, termasuk keluarga di pejabat, jiran-jiran, extended family, IPA, sebab to raise an autistic child, kita kena ada satu kampung together. Untuk make sure dia di mana tempat dia sekarang. Macam Mirza, dia memang banyak isu. Yes, alumni Permata Kurnia tahun 2016, 2017 saya keluar, saya start saya punya journey di luar. Sebab kita, perspektif saya, objektif saya sebagai ibu, macam semua orang tahu, package autism ni dia akan datang lain-lain. Dia takkan sama dengan satu autism dan autism lain kan. You won't see that lah kan. So saya bersyukur in a way saya dapat anak yang hyper, tak ada sensory issue very low, tak boleh bercakap. Tapi Tuhan bagi dia extra on the IQ part lah. Dia cerdik, start bercakap
umur 4 tahun dan perkataan pertama dia adalah nombor, sifir. Dia tak panggil mama dulu, sedih lah juga. Tak apalah, nombor pun tak apalah kan. Tapi asalkan dia buka mulut. Okay, that's a good start for us lah kan. Jadi start pada tu dia ada seorang adik 5 tahun. Journey saya ni nak ke sekolah mainstream actually start daripada tadika. Boleh upkan slide? Terima kasih. So dari benda pertama saya nak tekankan mental mak ayah kena kuat. Dekat sini keyword itu. Mental ibu ayah perlu kuat sebab kita akan jumpa banyak rejection dekat sini. Okay, kenapa rejection? Sebab masyarakat, cikgu-cikgu, dia jiran, semua orang lah di luar selain daripada kita yang ada anak autism ni kan, dia sangat skeptikal. Dia akan cakap ASD ni berbahaya ke? Autism ni bahaya ke? Dia akan pukul orang because that is what being exposed to them daripada social media. Okay, sebab pada perlakuan anak-anak yang diorang tengok dekat social media, saya tak salahkan sekolah sebab mungkin diorang takut nak beri peluang, takut ada kecederaan kepada kanak-kanak lain, kita faham. Tapi saya bersyukur Tadika Nimble B, Hartamas sudi terima Muhammad Mirza ketika 6 tahun dan SK Sekambuk Makmur sudi terima Mirza lah. Of course rejection ni memang saya pergi satu sekolah. Bila kita sebut anak saya autism, kita tak terima. Terus macam tu tau. So that's why saya kata mental kena kuat. Okay. So bila kita tak terima tu, adakah kita, it's really on us sebagai parent, kita nak terima tak terima itu sebagai jawapan final untuk masa depan anak kita ataupun kita nak bangkit cari solution lain. Okay, saya pilih untuk cari solution lain. Sebab anak saya datang package dengan IQ yang agak bagus. Fokus saya nak ke mainstream adalah untuk dia adapt dengan dunia anak normal. Bukan saya nak normalkan anak saya, tapi itulah sebenarnya cabaran utama anak-anak autistik pada pendapat saya. Sampai bila seorang ibu boleh sediakan environment yang kondusif, yang selamat untuk anak. Satu hari kita akan pergi, satu hari babah dia akan pergi, satu hari support system dia akan collapse. It's only him. So jadi approach saya di sini more kepada adaptasi kepada dunia normal, anak-anak tipikal. So macam saya cakap tadi, rejection, sekolah tak bersedia, kita tak boleh salahkan sekolah sebab sekolah tak ada skin skirt untuk anak ASD. Tapi kita kena identify apa kekurangan anak kita. Macam Mirza, dia hyperaktif. Jadi pada saya perlu titik beratkan persekitaran. Which is kawasan tu kena selamat, tak sangat besar, tak sangat kecil, which is the sekolah Segambut Makmur boleh provide untuk saya lah. Bilangan satu sekolah, satu murid, kalau tak silap saya masa Mirza Lajar 1 di situ dalam 300 lebih satu sekolah. So kita dah reduce dia punya trigger point kat situ lah. Lokasi penting sebab saya bekerja dengan Malaysian International Shipping Corporation, MIC Berhad, dalam bidang IT. Jadi saya bersyukur sebab colleague saya, bos saya sangat menyokong. So walaupun kalau ada apa-apa jadi dekat anak saya, within a phone call, bos saya sangat tolerate untuk lepaskan saya, settlekan anak saya. So that's why lokasi tu kena penting, daripada rumah ke sekolah ataupun daripada pejabat ibu atau bapa ke sekolah. Sebab kita, macam saya, Mirza is the first case ASD dekat sekolah tu jadi saya memang kena on standby. So biasanya saya akan masuk buku saya. Yes, kita macam standby apa nak jadi hari ni kan, kita tak boleh predict kan. Okay, so kalau pukul 9 saya akan masuk pukul 9, biasanya 8.30 tu saya baru gerak daripada rumah saya lah. And then approach dia, kita jumpa guru besar, jumpa PKM, pengurusan, kita cerita keadaan anak kita. Tak payah tipu-tipu, cerita keadaan sebenar, cerita apa matlamat kita. InsyaAllah dia orang boleh terima. Minta tempoh, minta surat sokongan. Boleh next slide. So contoh surat sokongan, kita boleh pergi ke next slide ya.
surat sokongan daripada HUKM sendiri yang mengatakan anak saya diagnos ni dan ini kenapa dia perlu ke mainstream dan ini perlu untuk pengurusan sekolah lah ya. Jadi kita boleh pergi next slide lagi. Dan untuk Mirza, cabaran dia lebih kurang sama macam Poliana, macam Puan Syarin. Anak nak biasakan diri dengan persekitaran sekolah, kawan-kawan, orang baru, cikgu baru. Kawan-kawan dan cikgu-cikgu pun kena biasakan dengan dia, dengan behaviour dia. Mirza masuk sekolah, saya sampai sekarang pun dia tak settle lagi. Nak kata settle 100% tak. Dia tak settle. Tapi sekolah sangat bertolak ansur. Saya dapat sokongan yang baik daripada sekolah dan kawan-kawan. Bila saya kata kawan-kawan, it's not classmate satu sekolah. Kita kena get in touch with abang-abang, kakak-kakak adik kat sekolah, you know. Kita juga lagi satu kesukaran dan cabaran kita is menguruskan jangkaan parent lain. Kenapa budak tu pelik? Kenapa budak tu lari kan? So again, mak ayah kena kuat. Itu saja. Itu keyword kita ya, mental ibu bapa tu kena kuat. Betul. Kan? Alright. Okay, terima kasih Puan Yus. Okay, kita telah dengarkan tadi ya Mirza yang berada di aliran inklusif, manakala Adam yang berada di aliran pendidikan khas. Yang pastinya kedua-duanya ini perlu mengharungi cabaran yang berbeza. Seperti Puan Yus cakapkan tadi, mungkin bila dalam bidang inklusif, pendidikan inklusif ini melibatkan kumpulan yang lebih besar berbanding dengan pendidikan khas yang mungkin kumpulan yang lebih kecil. Jadi persekitaran sekolah pun berbeza, rakan-rakan sekolah pun yang mungkin berbeza saiz kumpulannya, pembelajaran di kelas juga, silibus yang mereka perlu lalui juga berbeza. Dan untuk di antara kedua aliran inilah, so ini antara pengalaman yang dilalui oleh Puan Yus dan juga Puan Syarin. Mungkin ibu bapa di luar sana melalui pengalaman yang berbeza, yang lebih baik atau mungkin lebih cabaran yang lebih besar lagi buat anak-anak tersebut. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okay, untuk kedua-dua panel kita, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh anak ini khususnya buat yang berada di aliran inklusif juga di aliran PPKI? Saya pasti ibu bapa semua ternantikan apakah cabaran yang paling utama yang perlu mereka lalui untuk kedua-dua aliran ini. Kita akan mulakan dengan Puan Syarin untuk aliran pendidikan khas PPKI. Dipersilakan Puan Syarin. Terima kasih Syaril. Okey. Silakan. Cabaran, saya rasa setiap anak berlainan cabaran dia, macam-macam dugaan dan cabaran. Tapi saya rasa yang paling ketara buat masa ini, kita era COVID, saya rasa adalah cabaran memakai pelitup muka sepanjang masa. Itu cabaran utama. Pakai mask. Sebab itu untuk masa sekarang lah kan? Untuk pandemik ini kan? Dan pihak sekolah juga terpaksa mengikut garis-garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi antara garis panduan dipakai memang ada garis panduan tata tertib macam mana nak handle SOP, nak buat SOP di sekolah, termasuklah ke budak-budak PPKI ataupun MBK, murid berkebutuhan khas. Jadi bagi saya memenangkan COVID era, terpulang pada ibu bapa ada peluang, ada pilihan untuk sama ada untuk hantar anak atau tidak. Jika anda ingin menghantar anak, kita kena buat latihan di rumah dengan anak, pastikan anak boleh pakai mask dan boleh jaga penjarakan sosial dan sentiasa basuh tangan ataupun sanitize tangan. Itu perkara kat rumah yang kita perlu buat. Sebab bila di kelas, walaupun meja tu ada penjarakan, tapi kemungkinan adalah kita pun tak tahu kan, auzubillah, virus tu mungkin ada. Jadi SOP ni amat penting. Kita di rumah pun terpaksa ajar anak. Lagi satu bagi saya penyesuaian diri. Sebab Adam ni dia ada special anxiety spectrum, dia amat risau dan anxious kalau diletakkan di tempat yang berlainan. Jadi saya memang bagi dia masa lah. Saya akan tetap hantar, selalu bercerita dengan dia, tanya dia macam mana. Dan salah satu perkara yang ketara saya nampak, dia akan cakap dia bosan. Dia kata dia bosan. Bosan ya? Dia bosan. Dia akan cakap, I'm bored, bosan. So saya kata kenapa? Saya kata kenapa? Dan dia akan cakap, saya rasa bosan dia ni sebab dia seorang anak yang playful, yang suka bermain.
Bayangkan anak yang suka main diletakkan di dalam bilik darjah yang ada penjagaan sosial, yang tidak boleh dibenarkan mainan kanak-kanak lain atau dekat. Kalau bercakap pun susah. So itu yang dirasa bosan. Adakah Puan Syarin, adakah sebelum sebelum era pandemik ini kan Adam menyuarakan perkara yang sama, kata bosan ibu. So adakah hanya untuk era pandemik ini saja ataupun sebelum ini Adam enjoy untuk ke sekolah ke macam mana? Sebelum ni memang tak ada masalah. Dia suka berada di sekolah. Dia suka ada bersama kawan-kawan. Tapi bila pandemik dia jadi lain. Lepas tu semua pun mungkin nak cam muka pun ada masalah sebab dia tak boleh nak cam muka kawan-kawan sebab semua pakai mask. Jadi semua terpaksa lihat mata ataupun sekarang itu lebih besar sikit, lebih hebat sikit ketika era pandemik inilah kan. Betul, berbanding dengan sebelum kesemuanya berlaku lah. Alright, kita lepas tu masa zaman MCO, balik masa tahun lepas banyak MCO. Jadi memang sepanjang masa tu memang anak-anak di rumah. Dan masa itulah KPM buat PDPR. Pembelajaran dan pengajaran di rumah. Itu secara online. Strukturnya ada, dia guna Google Classroom, bagus. Tapi untuk melibatkan terutama anak-anak MBK, anak-anak PPKI, dia mungkin ada masalah fokus. Jadi banyak cikgu-cikgu tidak dapat buat kelas secara interaktif secara Google Meet atau Zoom. Kalau ada pun mungkin kelas Iqra atau kelas-kelas yang anak-anak boleh belajar bersama. Mungkin GK boleh kongsikan gambar-gambar Adam di PPKI. Ni nak tengok feel lah. Okey. Kalau ibu bapa nampak memang meja tu dijarakkan dan masing-masing semua memang diwajibkan pakai mask atau pelitup muka. Dan sebelum masuk ke sekolah pun ibu bapa diwajibkan tanda tangan surat aku janji. Surat aku janji ni dia akan terangkan anak saya boleh pakai pelitup muka, anak saya boleh patuh SOP, anak saya boleh kendalikan diri sendiri, anak saya boleh basuh tangan. Dia nak sebab pihak sekolah nak memastikan ibu bapa jalankan tanggungjawab ini. Sebab ini untuk kesihatan masing-masing, kesihatan kanak-kanak lain dan juga staf lah dan cikgu sendiri. Jadi bagi saya ini cabaran paling utama lah. Okey, kalau macam kita imbas kembali ya Puan ya, ketika sebelum zaman sebelum era COVID-19 ini kan, pandemik ini, bagaimana dengan cabaran yang perlu dilalui oleh Adam ini berkaitan dengan kemahiran di tandas dia, tingkah lakunya, di kantinnya, perubahan emosinya kan? Rutin itu berubah, tidak sama lagi. Jika sebelum ini di pusat junior sekolah mungkin lain rutinnya, tapi bila masuk di sekolah yang di PPKI lain rutinnya. Ya, cuba kita imbas kembali detik-detik dahulu sebelum era pandemik COVID-19 kan. Bagaimana cabaran-cabaran itu yang perlu dilalui oleh Adam sendiri? Saya imbas kembali. Ya. Nak menangis saya kalau imbas saya kembali ni. Sebab bagi saya akan letakkan target. Macam katalah masa umur Adam 4 tahun lebih, nak ke 5 tahun, saya dah tahu bila umur 6 tahun dia akan masuk prasekolah. Bila umur 7 tahun dia akan masuk sekolah. Jadi saya dah letak target Adam ni kena mahir, kena boleh guna tandas berdikari sebelum umur 6 tahun. Saya dah memang letak target. Jadi dengan berada di Junior Sekolah banyak workshop dan bengkel terutama berkenaan kemahiran tandas, saya ambil dan saya cuba amalkan di rumah. Dan bagi saya anak pun berbeza. Ada setengah anak dia ambil masa 2 minggu, 2 bulan. Adam ambil masa setahun lebih. Setahun lebih ya? Setahun lebih. Dan setahun lebih tu memang mendugalah. Saya nak kata saya jadi hijau, bukan jadi hijau je, macam warna dah keluar. Okey. Ini hakikat lah. Saya rasa mak bapak kalau ajar anak di rumah memang mak akan hijau. Tapi bagi saya, betul. Hijau ni bagi saya kalau once you kena, bila you dah mengamuk, you kena berhenti, you kena beredar dari kawasan tu. You kena berhenti apa you buat. Kalau tidak dia akan stress. Yes.
Lepas tu pasal okey, balik pada kemarin tandas tu, Adam ni dulu walaupun saya dah cuba lama, saya okey, dia punya buang kecil okey, buang besar dia memang masalah. Dia macam kata macam keluar tai kambing. Macam kecil-kecil keluar. So satu hari memang 5-6 kali suara dalam saya tukar, tapi saya nekat, saya memang tetapkan pakai disk luar. Dan dah setahun lebih cuba, dah macam-macam kaedah cuba sampailah Adam ni kena basuh suara dalam sendiri. Barulah ada seorang cikgu tegur saya, mungkin Adam ada masalah pengharaman atau masalah diet. Dia suruh saya pastikan Adam makan buah. Jadi bermula daripada tu saya bagi dia minum jus buah-buahan terutama pisang tiap-tiap hari dalam tempoh 2-3 bulan. Selepas tu teng magic. Tiba-tiba je dalam masa hujung bulan 12 sebelum Adam masuk 6 tahun, dia buat magic. Dia okey. Jadi kemarin tandas Adam sempatlah kita settlekan sebelum umur 7 tahun Adam sekolah kan? 6 tahun. Sebelum dia umur 6 tahun. Alhamdulillah. Tapi point yang saya nak kongsikan, mungkin boleh share slide saya yang seterusnya. Point tu yang seterusnya cikgu. Ini yang saya nak kongsi kepada parents, kita buat sampai dapat. Itu paling penting. Keyword dia buat sampai dapat. Sampai dapat. Pasal dia akan berjaya insya-Allah. Saya percaya boleh. Lepas tu main sampai lebam. Itu betul. Main sampai lebam ni mainlah. Main ke kawan ke, main jiran ke, dengan saudara mara ke, dengan bapa ke, dengan mak ke, main. Buat playgroup, main basikal. Main basikal ni ikut mula Adam basikal yang ada third wheel. Lepas tu perlahan-lahan kita tolong dia. Ni kawan-kawan geng basikal lah dekat rumah. Kiranya ini adalah macam strategi lah yang Puan Syarin gunakan untuk menangani semua cabaran-cabaran ini kan. Okey, untuk Adam sendiri Puan kan, ada tak berlaku satu macam perubahan emosi dia, pengurusan emosi dia? Boleh ke adakah cabaran itu berlaku ketika berada di sekolah apabila dia mendaftarkan diri di PPKI, berjumpa dengan kawan-kawan yang baru, suasana yang baru, guru yang baru. So, adakah perubahan emosi itu dapat ditangani dengan baik untuk Adam? Emosi ni ada hari ada mood tak baik, ada mood baik. Tapi apa yang saya buat saya akan jadikan rutin. Setiap kali saya ambil dia daripada sekolah, saya akan berbal dengan dia. Berbal, tanyalah sekolah macam mana, Adam okey. Dia tengoklah ada hari-hari yang dia suka bercerita dan dia ni memang suka imitate orang. Kalau cikgu saya kongsikan satu video ni, ini percakapan saya antara saya dengan Adam bila dia habis sekolah. Saya tanya dia apa berlaku di sekolah dan ini jawapan dia. Saksikan video. Assalamualaikum Adam. Ini lawak sebenarnya. Okay, say goodbye to Bapak. Bye Bapak. Where are you going? We in the PTM je. So you want to go to PDM? Yeah, only one. Only one. Yeah. So you ate already? Yeah. So you want to go now? And go now in the Cepakeno. PDM. Okay, bye. Bye. So I love you Bapak. Ni dia cuba imitate cikgu suara dia. Kiranya Adam seorang yang boleh menceritakan dekat sekolah apa yang berlaku kepada Puan ya? Bila dah balik rumah. Okey. Jadi segala perasaannya, kalau kata dia tak happy ke ataupun apa-apa yang berlaku di sekolah, kawan usik ke, kiranya Adam mudah untuk bercerita kepada Puan macam tu? Dia mudah bercerita tapi percakapan dia ada speech delay. Dia percakapan dia macam melompat-lompat lah. Saya kena teka lah. Saya akan cuba kena taksirkan apa dia cakap. Dia melompat. Saya kena perlahan ikut dia apa dia cakap. Baru kadang faham lah. Tapi kira dari segi akademik kan, kita nak tengok cabaran dari segi akademik di kelas tu sendiri. Boleh ke Adam itu mengikuti segala silibus yang terdapat di dalam arahan PPKI itu sendiri dalam kelas? Boleh ke dia ikuti arahan, belajar dalam kumpulan dengan rakan-rakan? So boleh Puan kongsikan?
eloknya kelas PPK ni saya nampak sebab dia memang silibus dia dimudahkan. Dia masih lagi KBSR silibus tapi dia ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, ada matematik, ada kepada manipulatif, seni. Tapi dia tetap cuba sesuaikan pada ketidakupayaan anak-anak. Jadi silibus mudah dan cikgu pun ada dua, ada guru pembantu, ada guru sendiri dan bilangan anak pun tak ramai. Dia tak macam maksimum saya nampak 10 atau 15. Itu pun dalam hari raya biasa yang datang mungkin 8. Jadi bilangan anak-anak yang sedikit di kelas membolehkan cikgu boleh fokus pada anak-anak ini. Sebab anak-anak lain juga lain ketidakupayaan. Jadi cikgu berdapat fokus dengan baik. Sebab kumpulan yang lebih kecil kan? Kumpulan yang lebih kecil. Yes. Lepas tu banyak juga aktiviti lain dia buat. Cuma malang ni bila zaman COVID dia tak dapat buat lawatan di aktiviti di luar sekolah. Kalau tidak dia ada lawatan pergi tempat terapi, main kuda, berenang. Tapi sebab kengkangan COVID semuanya terpaksa buat di dalam kelas. Yelah. Betul. Okey, kita beralih pula. Terima kasih ya kepada Puan Syarin. Kita beralih pula kepada Puan Yus. Untuk Puan Yus kongsikan pula cabaran yang Mirza hadapi ketika berada di aliran inklusif ini. Saya pasti ya, macam tadi Puan Syarin pun telah bercakap tentang Adam di aliran pendidikan khas. Ada pelbagai cabaran di kantin, di tandas, perubahan emosinya di dalam kelas. So saya pasti benda yang sama juga mungkin berlaku kepada Mirza. So mungkin Puan Yus boleh kongsikan bersama semua. Okey, terima kasih Cheryl. Betul, cabaran tu lebih kurang sama cabaran di tandas. Tapi sebab macam saya cakap, Mirza ni dia first student ASD dekat SKSM, Sekambung Makmur. Jadi saya adakan shadow aid untuk bantu dia lah. Tapi shadow aid tu saya rasa approach jenis guna juga untuk certain budak kita kena ada shadow aid kan. Jadi cuma jangka masa tu untuk shadow aid saya rasa approach yang disarankan jenis guna about 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun kan. Tapi untuk Mirza dia bershadow aid selama 3 tahun. Sampai dah 3 tahun. Agak lama ya? Agak lama. Sebab Mirza ni dia senang terpengaruh, dia senang regress, dia senang go back on track. Jadi cabaran macam saya cakap sama, dia pernah ada masalah dengan tandas. But alhamdulillah semua helpful untuk tolong dia lah. Cikgu tolong, shadow aid tolong. Tapi before kita nak cerita pasal cabaran ni, saya nak share untuk ibu bapa yang plan nak hantar anak ke mainstream. Macam mana nak kita predict dan uruskan cabaran lah. So first thing first, macam apa yang Poliana cakap dalam video awal-awal tadi, kita kena lawat sekolah anak. Kita kena kenal pasti hazard ataupun trigger factor anak kita sendiri. Macam Mirza dia tak boleh bising, lepas tu dia suka merayau sebab dia senang bosan, sebab dia ada attention deficit juga kan. Dia cerdik tapi dia tak boleh stay lama dalam kelas. Macam tu. Jadi cikgu pun kita bekerjasama dengan cikgu, cakap cikgu kalau nampak dia merayau suruh dia balik. Macam tu kan. Tapi kadang-kadang cikgu pun seronok dengan dia sebab dia dah bosan dekat, sebab masa tu dia dah satu, dia dah advance. Jadi dia akan merayau. Cuma semua orang akan tolong pandang dan pantau lah. Jadi kita perlukan kakak-kakak dan abang-abang kat sekolah tu untuk pantau. And kalau kita be nice dengan anak-anak ni, kita dapat first hand information tau. So macam saya ada kat sekolah almost every day lah dalam 3 bulan pertama. Lepas tu saya harap kat Shido, Aunty tadi Mirza jalan pergi lab kan. Siapa nak bagi dia info macam tu kan? Mata-mata sekolah. Dia mata-mata. Mama dia pasang mata-mata ramai. Satu sekolah mama dia pasang. So this is like where we get the information gathering lah sebab ini masalah-masalah yang kita akan tackle sepanjang di sekolah, even sampai sekarang. Dia keluar kelas, masa recess, masa perhimpunan cabaran agak kuat lah untuk dia. Dia tak boleh nak berdiri tegak. Kenapa nak nyanyi Lenggaraku lama-lama sangat ni kan? Tak payahlah kan macam tu. Tapi dia autistik.
So so kalau perhimpunan, kalau dia sekali dia naik pentas, cikgu kata tak apa, meh duduk atas riba. You know, dia punya level of acceptance dekat sekolah tu tau. Saya bersyukur sangat lah dekat situ Tapi bukanlah kita bermaksud, oh anakku macam tu, so kita tak buat apa-apa. Tak. Saya akan identify, oh dia ni tak boleh duduk diam ni. So saya akan buat social story. Saya akan uji social story tu works tak dengan apa? Dengan keadaan ataupun masalah yang kita cuba tackle tu. Kita boleh pergi next slide kot saya ada untuk yang ni masa first darjah 1 sebab sekolah tu tak ada budak autism so saya rasa macam saya nak kena uruskan expectation cikgu ataupun ibu bapa. So saya akan sediakan template ni, saya print, saya letak dalam bag dia, saya pesan kat guru kelas dia, cikgu minta tolong bagi template ni dekat cikgu-cikgu lain. So that everyone akan, oh autism ni macam ni, oh Miza ni macam ni kan. So Miza tak boleh macam ni. So sekolah, that's why sekolah boleh bagi kerjasama yang baik lah. Provided kita as parent kena bagi kerjasama juga dengan sekolah. Kalau ada isu, instead of menyalahkan sekolah, saya rasa lebih baik kita berbincang macam mana nak tackle isu tu kan. Macam Puan, macam Mirza sendiri kan, boleh ke Mirza itu sesuaikan diri dalam kumpulan yang besar itu sendiri ketika mula-mula daftarkan diri itu? Mula-mula tak. Saya sangat bergantung dengan Shadow 8 sebab dia punya attention deficit issue tu yang buat dia tak boleh duduk dalam kelas dan dia boring sebab dia dah ke depan. Dia dah buat operasi, dia dah buat algebra masa darjah 1. So dia tak boleh duduk nak belajar 1 tambah 1. Jadi tapi sebab saya punya objektif untuk ke sekolah untuk dia biasa dan absorb environment anak-anak normal. Sebab itu dunia sebenar dia nanti lepas dia keluar sekolah. Okay. So despite dia merayau tu, cikgu pun seronok. Bila dah kenal dia kan, cikgu pun saya rasa agak seronok. Masuklah darjah 5, Miza jawab soalan darjah 5. Dia pun jawab pasal dia pula. Dan cikgu kata, adik darjah 1 pun boleh buat kan. Which is saya kadang, alamak, ini kadang-kadang menyumbang kepada dia suka berjalan juga kan. Tapi maybe itu cara diorang embrace anak saya lah. Jadi selain daripada kita macam last kali kalau tengok dalam slide ni saya juga tulis kalau ada apa-apa isu kontak saya terus. Saya akan datang seperti slide. Itu yang tadi lokasi tadi penting. Itu kiranya last resort lah, maksudnya akhir sekali baru call parents ya? Ya, kalau Shadow pun tak boleh handle sebab Shadow ni kita kenalkan anak dekat Shadow dalam sebulan sebelum pergi sekolah. Dia pun tak sempat kenal anak kita. Kita lagi kenal anak kita. Anak kita punya manipulatif. I think you all know Mirza macam mana dia punya manipulatif kan dulu kat sekolah kan. So dia memang kena mak dia jadi hijau lah. Baru dia dengar. Bukan hijau je. Biru semua boleh keluar lah kan. Next slide juga. In the next slide. Sebab macam saya cakap tadi kita communicate kadang-kadang betul yang tadi yang ni. So in a way to get information first hand dengan anak-anak tu, kita tak payah kalau ada modal, kita just buat anak-anak ni seronok. Bagi kek, thank you for taking care of Miza, terima kasih sebab selalu tolong Mirza, you know, benda-benda macam tu. Bila ada Autism Awareness Day, sebab sekolah ni kecil, so saya bolehlah sediakan simple bookmark untuk anak-anak, so ada sikit awareness dekat situ, and eventually satu sekolah sangat membantu. So macam yang gambar hujung sekali tu, saya rasa saya tak ingat tahun pertama, tahun kedua saya bagi Oreo dekat anak-anak semua. So diorang sangat happy. So lagi banyak information saya dapat. Itu cara dia lah. Yes, saya nak sebab kita nak kena dapat maklum. Kita tak boleh ada duduk tengok anak cikgu pun tak selesa, betul tak? So kita depend on maklumat first hand daripada kakak-kakak adik kat sekolah, abang-abang adik kat sekolah, pengawas. Pengawas sangat membantu tau. Okay, apakah macam gambaran yang sebenar yang berlaku di PPI? Contohnya macam adakah Puan Yus meminta guru untuk meletakkan Mirza di hadapan sekali? Adakah sebab Puan cakap kan Mirza muda agak tinggi risiko kognitifnya. Jadi macam manakah
setting di dalam kelas itu membantu tak? Cabaran itu membantu tak kepada Mirza mengikuti dalam kelas? Setting dalam kelas dia memang duduk depan meja cikgu. Meja cikgu dia memang melekat dengan meja dia. Tapi dia hilang juga. Tapi dia hilang. So that's why dia shadow. Sebab masa darjah 1 dia tak tahu bahaya. Dia kurang alert dengan bahaya. Jadi shadow takkan ikut. So first few months shadow duduk dalam kelas. Lepas tu shadow duduk kelas. Which is I learn that from Jenis Kurnia jugalah. Tapi eventually lama-lama kita tarik and Alhamdulillah COVID ni macam blessing in disguise juga. Sebab bila kita separuh kelas masuk kan, so risiko trigger point yang bising semua tu dah dikurangkan. Jadi kita boleh survive kat sekolah. Kan? So in the next slide juga saya nak share ini yang saya sebut tadi. Okay, dalam 3 tahun ni ada masa Miza regress. So bila kita keep communicate dengan cikgu, cikgu cakap Miza puan scan. Okay, tak apa. Ada tempoh masa saya keluarkan Miza daripada sekolah selama 3 bulan untuk masuk balik ABA terapi. Untuk recap, relearn macam mana nak manage punya social, dia punya emotion, macam mana dia nak respond dengan, sebab macam Mirza ni dia punya environment yang dia akan lalui tu perlu di register. Kalau tak register dia tak tahu macam nak react, dia akan go to the extra blown, dia akan menjerit, menangis, benda-benda macam tu lah. Jadi kita tak boleh predict berapa banyak senario dalam kehidupan kita ni, betul tak? So ada masa kita kena keluarkan dia, saya hantar dia ke center lain. Saya ada share gambar juga atas saya. Boleh pergi next slide. So ini adalah social story yang saya guna, yang saya cakap dia merayau-rayau. So inilah cara dia. So kita ada dalam masa beratur kena berdiri kat tempat tu sampai lagu habis. Macam tu. But still kadang-kadang dia comply, kadang-kadang dia tak comply. Tu. Next slide. Kerapan puan untuk membacakan social itu kerap lah kan untuk memastikan. Kerap. Betul. In fact benda ni dalam bag memang nak pergi abang baca you must read this, must make sure that you follow all this thing in social story. Tapi yelah budak kan. Budak kan. So next slide saya rasa another social story. Yes, dia ada isu juga completing worksheet dia. I can be flexible, maksudnya Miza ni dia ada masalah, dia perfectionist, dia tak boleh salah. Kertas periksa yang dapat markah 98, which I think for me good lah, sebab saya late bloomer. Saya darjah 3 baru pandai baca lah, for your info. So darjah 1 kau dapat 98, kau boleh koyak kertas tu. So dia tak fleksibel kat situ. So this is how pengurusan emosi dia tu memerlukan bantuan. Ya, betul. Tapi approach saya nak keep dedahkan dia dengan input-input ni. Saya akan rectify dekat belakang. Macam tu. Talk nicely tu sebab bila dia ada isu dia tak reti nak react. Dia akan pergi full blown, dia akan jerit, dia akan nangis. So that's not the right way untuk kamu you communicate dengan budak-budak biasalah kan. So next slide. Okay, ini shadow 8 dia bertukar-tukar. So gambar itu berapa orang puan? Yang ni yang lama lah sebab ada in between saya masukkan shadow 8 daripada ABA sebab dia nak absorb, dia nak tengok, dia nak observe lepas Miza 3 bulan dekat ABA ada peningkatan tak. Itu ada jugalah, tapi yang ni yang lama dengan Mirza lah. So darjah 1 even though dia merayau-rayau pun Alhamdulillah nombor 1 dalam darjah. Dalam dia main-main tu, shadow 8 pun turun pandang sekali, main sukan kan. So next slide saya ada gambar lagi. Ini lagi satu cara, sebab saya ada shadow akan monitor good thing and bad thing yang dibuat kat sekolah. So saya buat sistem reward and penalty. If you behave, I can let you play in your toy room. If you not behave, sorry, you won't get your toy room. Macam tu. Dia macam zalim sikit lah. Bukan reward itu hanya untuk kebaikan saja kan. Bila buat salah, dia get something lah kan. Yes, this is something that I learn from Jenis Kurnia juga. Ada reward, tapi satu hari ibu bapa akan kehabisan reward. That is where penalty datang. Dia tarik balik reward dia. Okay. Macam mana pengurusan emosi ketika itu? Adakah Mirza okey ketika puan nak tarik balik memberikan penalti kepada Of course benda ni kena social. Of course benda ni kena social story. Kalau abang tak behave, you will get this. You won't get the room. Contoh macam tu. So dia akan terima. So dia tahu kalau dia tak comply, lama-lama
biasalah kita nak implement something yang for me agak harsh lah. Ada orang tak setuju dengan cara saya buat, tapi I know what works for my son lah kan. First few dia akan mengamuk, tapi lepas tu dia faham, oh sebab saya tak behave dekat sekolah minggu lepas, you know. So lama-lama dia akan okay. So next slide juga saya ada gambar body. Sangat-sangat membantu. Gambar yang atas, 3 yang atas tu event-event berbeza daripada darjah 1, darjah 2, sukan. I would like to emphasize gambar yang bawah yang tengah baring tu, dia bukan mengamuk tapi dia tengah enjoy. You know, kadang-kadang dia enjoy ni, dia suka tidur lah, dia nak baring. And the kids, anak-anak kat tu sangat-sangat tak nak bagi nampak Mirza pelik. Dia pun baring sama, you know. Kawan-kawan dia sampai tahap tu. Yes, very supportive. Yang gambar last kali pakai baju PBSM tu recently dalam COVID, masih body yang sama, classmate yang sama. Still ada holding hand dekat situ. Yang ni dia dah boleh pergi sekolah sendiri tanpa shadow aid. Saya boleh keluar pagar dengan senang hati. Macam tu. Okay, bagi Puan sendiri kan secara keseluruhan untuk cabaran ini, Puan rasakan apakah yang Puan rasa paling ketara sekali cabaran yang Puan rasakan terhadap Mirza? Adakah dari segi akademik yang tentukan sebab kita tahu Mirza mempunyai agak high functioning juga. Jadi Puan rasakan apakah cabaran yang paling utama? Adakah yang berjalan-jalan keluar kelas itu atau pengurusan emosinya atau bagaimana? Yang mencabar dia cepat boring, dia berjalan-jalan dan pengurusan emosi dia lah. Jadi dia sangat-sangat memerlukan support sistem secara menyeluruh daripada sekolah. Okey, terima kasih kepada Puan Yus. Okey, jelas sekali ya, kita dah dengar daripada Puan Syarin dan juga Puan Yus cabaran-cabaran yang dihadapi oleh anak-anak kita ni ya, baik di aliran inklusif maupun aliran di pendidikan khas. Inilah sebenarnya gambaran sebenar yang mungkin berlaku buat ibu bapa di luar sana, terutama ibu bapa yang mungkin tiada pendedahan lagi, baru nak mendaftarkan anak bulan 3 ni, nak daftarkan anak ke sekolah. Mungkin perkongsian ini memberikan satu gambaran kepada ibu bapa semua. Okay? Dan seterusnya saya akan memaparkan kepada anda semua ya, satu kisah benar daripada seorang guru yang bimbang akan kesediaan anak muridnya ni untuk ke tandas. Okay, nampak mudah kan? Hanya ke tandas je. Tapi sebenarnya jika tiada persediaan daripada awal, ia akan memberikan kesan kepada anak itu sendiri. Jom kita saksikan satu bingkisan ini dan kita kupas mengenainya selepas ini. Jom saksikan. Viral perkongsian seorang guru berkaitan situasi murid tahun 1 yang ketandas dalam keadaan tidak berseluar dan berkasut serta mempunyai masalah untuk menggunakan tandas cangkung di sekolah. Silibus tahun 1 yang semakin sukar sedangkan anak masih terkial-kial untuk menulis nama sendiri serta tahun 2021 dijangka ramai murid yang mempunyai masalah 3M dan buta huruf. Sejauh manakah peranan ibu bapa dalam menangani hal ini? Okey, kita kembali semula dalam sesi perbincangan ini. Okey, saya rasa semua orang sudah sedang tengok isu panas yang sedang berlaku kini lah yang dilaporkan oleh seorang guru ya. Guru itu sendiri rasa bimbang. Belum lagi parents kan, belum lagi ibu bapa. Guru sendiri rasa macam keperluan untuk mengadakan kita menguasai kemahiran di tandas itu sendiri dan juga kemahiran yang lain di sekolah. Okey, untuk Puan Yus ya, berdasarkan bingkisan tadi, apakah pandangan Puan Yus berkaitan dengan isu tersebut dan apakah strategi Puan yang Puan lakukan dalam menangani setiap cabaran ini? Dan saya pasti ya cabaran-cabaran sekolah kan agak banyak. Macam tadi Puan cakap Mirza alami mudah untuk berlari-lari dalam kelas, mudah untuk keluar kelas. Mungkin juga macam tadi pada awalnya Puan Syarin telah berkongsi berkaitan dengan tandas. Adam yang sukar untuk masih perlukan bantuan untuk membuang air besar. Dan juga cabaran-cabaran di dalam kelas. Jadi kesemua cabaran ini memerlukan satu strategi yang untuk kita pastikan anak-anak ini mampu untuk menguasai dia dalam bilik darjah lah. Okey, jadi Puan Yus boleh kongsikan kepada semua apakah strategi yang Puan gunakan untuk mengatasi semua cabaran ini. Silakan Puan Yus. Okey Cheryl, strategi dia sentiasa sama. Social story, PEC, kalau belum boleh communicate, PEC
picture tu kan. Social story. Mirza sampai sekarang masih ada social story. Tapi sebab dia dah verbal, dia dah boleh bercakap, dah boleh communicate. Social story tu lagi santai. Macam dulu every time saya kena keluar printer, laminate, buat cerita kan. Sekarang tak, kita based on discussion saja. Ya, formal je. Cuma kena sentiasa ingatkan. Isu tandas tadi it's really depend macam mana parent nak handle. Mungkin ada setengah parent perlu rasa kita kena adukan pada PIBG untuk get the facility sesuai untuk anak-anak. Tapi kalau saya lagi memilih untuk ajar anak untuk belajar pakai apa yang ada kat sekolah. Macam di sekolah Mirza sendiri Puan ya, adakah penggunaan tandas tu di tandas cangkung atau tandas duduk bagaimana? Tandas cangkung memang ada masalah, tapi masalah cangkung tu tak ada masalah sangat. Masalah sekolah, masalah Mirza dekat sekolah sebab di rumah kita pakai pipe. Dekat sekolah pakai gayung. Oh, okey. Susah, sangat susah. Jadi kita identify isu tu, jadi kita praktis lah kat rumah untuk dia abang pegang gayung macam ni, tangan kiri, tangan kanan. Saya lagi memilih untuk adapt daripada menukar situasi di sekolah tu lah. Jadi dekat rumah pun Puan praktis macam mana di setting sekolah, begitulah Puan lakukan di rumah. Kita lagi satu dia always social story sebab macam Mirza ni dia kena sentiasa dipredikkan apa nak jadi kat aku lepas ni. Macam tu kan. So kalau tandas ni dia boleh jadi isu besar tau. Tandas cangkung tiba-tiba tandas duduk. Ada pipe tiba-tiba tak ada pipe. Tiba-tiba tak ada air. Kan kita sekolah dulu air tak ada selalu jadi kan. Tak ada air. So macam dekat rumah dia akan buka semua. Dia cakap abang kat sekolah tak boleh buat macam ni. Dia akan keluar toilet baru dia pakai. So benda-benda macam tu cabaran untuk Mirza lah ketika kat tandas tadi. Lagi satu saya it's really on us sebagai ibu bapa, kita nak anak kita bertindak macam mana. Kita modify the situation ataupun kita modify behaviour ataupun cara anak kita bertindak balas untuk adapt dengan situation tersebut. Yes, benar kan? Ya. Okey, pernah tak berlaku sesuatu gangguan emosi di sekolah ataupun kawan-kawan pernah mengejek Mirza? Ada, ya. Musik kan? Ya, musik. Betul. Jadi macam mana strategi yang Puan gunakan untuk memastikan Mirza is okay Mirza? So macam mana yang saya ada slide kalau tak salah saya. Okey, dia macam ni. Saya memilih untuk adapt. Sebab saya nak sediakan dia ke ke environment yang dunia sebenar tu lah kan. So baru ni biasalah MCO saya pun tak berani bawa anak pergi gunting rambut. Jadi saya gunting rambut sendirilah. Tersalah suruh shave. Mata nipis. Jadi dah macam budak botak dah. So dia okey. Pada dia macam okey tak apalah. Dia pasal pergi sekolah kawan ejek. Kawan ejek you are bald. Lepas tu the next day tu saya dapat call as early as pukul 9.30. Sebab dia dah tak ada shadow sekarang ni. Saya tak ada shadow. 9.30. Cikgu, Puan boleh tak ambil Mirza? Mirza ni dia mengamuk. Dia buat perangai sikit hari ni. Dia kata dah depan pagar ni. Guard pun dah tutup pagar semualah. Takut dia lari kan. So, ini recent dia dah masa last year 10 tahun lah. Dah besar. Tapi again lah anak autism dia akan masa dia relapse, ada masa dia okey, ada masa kita tak boleh hentikan. So tak okey, tak apa saya ambil. Tak apa, saya tak marah dia nangis, dia mengamuk, slow talk. Dia sekarang dah boleh slow talk, dah boleh cerita. So apa masalah abang kat sekolah? So dia cerita, kawan-kawan ejek dia botak. Again, peranan ibu bapa is really how you want to handle situation. Satu, saya ada slide saya. Satu, awak nak pergi sekolah, cikgu, kenapa, bukan yang ni, next. Nak salahkan, okay, this is the one. Awak nak salahkan sekolah, ajak anak untuk react the situation ataupun jumpa cikgu. Cikgu, kenapa cikgu biar anak saya kena ejek? Okay, tu salah satu option. Option kedua, ajar anak react. Macam mana dia nak handle situation tu. Yang ketiga, adakah kita sebagai ibu bapa nak cari budak-budak yang ejek anak kita ni, kenapa ejek anak saya? Kan? It's really your choice.
So Yes. saya memilih pendekatan untuk memberi keuntungan pada anak saya lah, sebab benda ni akan berlaku. Ejek dekat sekolah mungkin orang akan fikir oh benda ni bully lah, kan, part of bullying. Ya. Tapi tak, itu realiti kita kat sekolah. Bukan kat sekolah, kita dah kerja. Orang akan panggil kita, takkan kita dah kerja esok, mak, orang panggil kakak dia ni, nak suruh mak datang ke office? Yes, true. Kan? Kat college pun ada. So saya ajar dia untuk react. Saya video ni boleh play ke cikgu? Kita check sekejap Kalau okey, sekejap saya ada video how saya make sure anak saya react. Bunyinya agak kasar, tapi saya rasa that approach membantu dia untuk mendiamkan kawan-kawan dia yang ejek tu. And it's proven working. Sekejap saya share saya punya screen cikgu ya. Okey, silakan. Bagi saya seminit. Sekejap ya, saya agak garang sebenarnya dengan anak saya. Tegas. Okey. Sebab I think that's work with Mirza lah. Okey. Sekejap. Okay. Saya dah share, saya tak sure dah dapat ke belum. Teknikal boleh inform saya kalau dah dapat? Oh belum ya, sekejap. Dia tengah loading. Okay, so basically, so lepas pada conversation saya dengan anak saya ni, dia saya tanya dia next day. Dia pergi lagi dengan kepala botak. Dia tu lah, mana dia rambut tumbuh sehari kan. Takkan saya nak pakai tapi dengan tempoh yang lama tu. Sorry lah mak tersodok lebih sikit. Okay, tak apa. Tapi basically mungkin tak boleh play kot video tu, tak apa. Apa yang jadi saya cuma cakap, Mirza, kenapa awak menangis? So dia cakap, oh saya nangis sebab kawan saya panggil saya botak. Saya kata okey, kalau kawan awak panggil botak, awak nangis, kawan awak yang lain akan panggil awak botak juga. Sebab budak seronok tengok kawan-kawan mengejek kan. Oh dia ni tengok respon Mirza pula kan. So saya cakap okay, this is how you should act to this situation. Stop it, mind your own business. Ini skrip saya lah. Stop it, mind your own business. It's my hair, it's my head. Okay, stop it. Saya cakap macam tu. So saya even mock the situation. So saya macam, oh Mirza botak kan, macam tu. So dia pun cakap, okay macam mana abang nak react kalau mama ni kawan abang, mama cakap Mirza botak macam tu kan. So dia pun ikut saya punya cara tersebut. Then the next day saya tanya, abang ada kawan panggil botak lagi? Ada, yes. Few people call me Bob still. Dia kata, so how do you react? I act like what you taught me yesterday. Okay, and then ada orang ejek lagi tak? Tak, they stop. So that's the way you should react to stop orang panggil macam tu, kan? So itu yang paling recent sekali lah. Saya rasa agak kasar. It's mind your own business macam tu. Tapi benda tu stop sebab kita faham anak-anak normal ni kadang seronok tengok kawan nangis ni. Dia nangis lah, kita panggil dia botak. Okay, kita panggil dia botak lagi satu. So dia akan kalau selagi respon dia adalah menangis, selagi itulah dia akan hadap botak tu adalah masalah besar pada dia. Betul. Sebab nak tumbuh rambut tu ambil masa yang lama ya. Dan betul. Nanti memberikan satu semangat baru pula. Macam biasalah kesalahan berlaku di dalam kehidupan kita kan. So. Betul. Okay, untuk Puan Yus, sedikit pada Puan Yus ya. Okay, Puan Yus rasakan kan dari segi strategi dalam akademik untuk Mirza di dalam kelas. Okay, ada tak Puan memberikan satu strategi menghantar dia ke kelas tambahan ataupun Puan ajar dahulu sebelum sesuatu subjek itu ataupun Puan mula kaji semula bila dah balik sekolah. So bagaimanakah akademik itu sendiri, strategi yang Puan gunakan untuk meningkatkan dari segi kemampuan Mirza untuk dalam segi pembelajaran?
Mirza ni masalah dia dah ke depan. Tu masalah dia. So okay. saya macam saya macam kalau saya advance sekalipun puan, macam mana puan ialah menangani isu tersebut? Macam mana strategi yang puan lakukan? Sebab selalunya kita dengar anak tu tak boleh nak catch up. Dari sekolah yang besar, anak itu mungkin dah terbelakang sikit. Tapi bila kes Mirza ini, dia lebih advance. So adakah itu satu cabaran untuk puan dan bagaimana puan mengenai cabaran dia dan solution dia adalah Google. Mak pun tak pandai. So kalau kat sekolah, macam saya cakap lah, very first kenapa saya nak hantar Mirza dekat mainstream, sebab saya nak dia belajar environment. Saya memang kurang sebelum MCO saya fokus on belajar lah. So balik sekolah saya kata Shadow ada kerja apa ni kita akan buat, Tapi eventually bila saya buat macam tu, saya tahu dia dah ke depan. Kenapa saya nak ke belakangkan dia untuk follow silibus sekolah, betul? Saya tahu dia boleh buat one day. So bila KPM announce that tak ada PSR, tak ada peperiksaan besar, saya bersyukur sebab saya tak perlu burden dia dengan untuk dia meet requirement yang itulah, sebab saya dah tahu dia ke depan. Sebab contoh matematik cikgu ajar belum sampai silibus nombor negatif. Cikgu buat trik lah 3 tolak 2. Tak boleh. Budak lain akan cakap tak boleh kan. No, it's -1. So susah lah. Dia pun ada scene bergaduh dengan orang jual aiskrim dekat sekolah. Duit tak cukup. Tapi dia pakai konsep minus. It's okay. Nak beli aiskrim RM5, nak beli aiskrim RM2, duit ada nak beli aiskrim RM5, duit ada RM2. It's okay, it's -3. I can give you -3, macam mana dia nak bagi wallahualam saya pun tak tahu. Tapi in terms of academics, buat masa ini saya lagi fokuskan kepada adaptation dia. Maksudnya kat sini sebenarnya bagi puan ni sendiri, objektif utama puan bukanlah berfokus pada akademik semata-mata, tapi kepada adaptation di sekolah kan, sebab setiap parents, ibu bapa, dia ada aim dia terhadap anak-anak itu sendiri kan. Betul. Saya punya aim sebab saya fikir satu hari saya tak ada orang boleh sediakan keadaan yang kondusif untuk dia sampai dia besar. Jadi sekolah adalah dunia pertama untuk dia belajar tentang dunia luar nanti. Betul. So saya punya aim is that. Okey, sangat setuju dengan puan. Okey, terima kasih dengan puan Yus. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Makin hangat kan, pelbagai lagi perkongsian menarik yang kita kongsikan. Okey, untuk soalan yang seterusnya, saya akan ajukan kepada puan Syarin. Okey, jika puan Syarin Adam yang berada di aliran pendidikan khas kan? Okey, jika puan Yus tadi telah merencanakan, telah mengaturkan strategi-strategi tertentu untuk menyokong Mirza Ba'ladia dan inklusif, untuk menyokong anak daripada sekolah supaya dapat ikuti sesi persekolahan itu dengan baik. Okey, bagi puan Syarin sendiri apakah yang puan rasakan yang peranan ibu bapa tu dalam kita nak sokong keperluan anak tu, khususnya untuk anak-anak yang berada di aliran pendidikan khas, supaya dia boleh ikuti pembelajaran itu dengan baik. Silakan puan Syarin. Puan Syarin, kita tak dengar daripada puan. Terlupa pula nak nyanyi Sorry. Maaf. Okay, kita balik pada PPKI. Saya dah sebut sebelum ni yang silibus PPKI mudah. Sebab dia sesuaikan untuk anak-anak MBK, murid berkebutuhan khas. Tapi mudah pun saya rasa peranan ibu bapa ataupun apa ibu bapa perlu buat di rumah tu masih tetap kena teruskan. Betul. Macam kalau tengok slide saya, kalau tengok slide ke-8, slide seterusnya. Saya banyak tekankan Adam untuk bermain. Bagi saya cara paling indah dan yang terbaik untuk anak untuk belajar, untuk asah kemahiran sosial, kemahiran interaktif, kemahiran emosi adalah melalui bermain. Sebab bermain ni dia akan tingkatkan keyakinan diri dia. Bermainlah dunia kanak-kanak yang sebenar, pekerjaan mereka kan? Saya dulu masa Adam mula bermain di luar, saya memang akan ada di luar. Saya akan bersama, saya akan pantau di jauh. Saya akan cuba perkenalkan Adam pada kawan-kawan baru, jiran baru. Saya akan kalau dia mula bermain sesuatu, saya kena terang pada Adam, okey ini cara bermain. Dan saya akan terangkan juga pada kanak-kanak ini yang Adam ini unik.
Jadi mereka akan cuba faham Adam. Jadi mulai permainan dia bina keyakinan diri dia. Selain pada bermain, saya masukkan juga aktiviti seni, kraft tangan, bagi dia banyak gerakkan motor skill dia. Kalau tengok gambar roket tu guna plaster macam clay, dia kena bentukkan jadi roket. Okey. So ini penting sebab boleh membantu anak kita dari segi dia motor skill, dia pergerakan dia. Bagi saya, anak lagi banyak bergerak lagi elok. Biarlah dia bermain monkey bar ke, trampolin ke, berlompat ke, memanjat, biar. Itu adalah satu pergerakan-pergerakan yang dapat bantu perkembangan anak dan perkembangan otak. Kalau itu kenapa saya memang target untuk Adam belajar bermain basikal, sebab Adam ni disleksia. Bila disleksia dia ada masalah isu dengan connection otak kanan otak kiri. Jadi mulai basikal dia belajar untuk balancing, dia benda-benda pergerakan fizikal ni dapat bantu perkembangan otak dia juga. Ini ya. Okay, dan Puan Syahrini rasakan bila Puan Syahrini melakukan aktiviti berbasikal, aktiviti fizikal kepada Adam kan, ada tak Puan nampak keberkesanan itu di sekolah? Mungkin cikgu melaporkan, wah Adam ada peningkatan dari segi pembacaannya. So ada tak guru memberikan maklum balas berkenaan dengan tentang Adam di sekolah? Ada, memang ada. Alhamdulillah. Dia fokus lebih elok, dia lagi macam mudah untuk mendekati diri untuk baca, dia banyaklah beza dia. Cuma satu je saya tekankan, mungkin ni soalan hangat lah. Saya nak balik pada isu panas tadi pasal silibus. Okay. Kalau tengok tadi memang silibus untuk aliran perdana tahun 1 sekarang ni agak berlainan dengan zaman kita dahulu. Zaman saya dulu, saya mula belajar masa masuk darjah 1, nyanyi lagu anak itik Tok Wee, baru nak belajar ABC. Ya, baru nak kena nombor. Baru macam anak itik Tok Wee. Itu memang popular lah. Tapi zaman sekarang tahun 1 kena mahir 3M. Kena tahu mengira, membaca, menulis. Jadi bayangkan anak-anak kita ni sebenarnya kalau yang mampu belajar, okey, tapi kebanyakan tidak mampu. Jadi itu bagi saya PPKL adalah terbaik untuk anak-anak kita. Secara terus terang lah. Tapi jika ibu bapa rasa silibus PPKL terlampau senang untuk anak yang boleh mampu belajar, tambahkan. Macam saya banyak tambahkan dengan kelas tambahan. Sebab Adam ni dia disleksia, saya masukkan dia di kelas bimbingan intensif disleksia di bawah Persatuan Disleksia Malaysia. Memang ada. Banyaklah program-program yang untuk membantu anak-anak yang ada masalah pembelajaran. Memang saya tambahkan. Lepas tu saya akan buat, kalau dia ada datang ke masa PDPR, saya akan duduk dengan dia. Kalau boleh, terutama dari segi membaca, saya akan duduk dengan dia buat 10 minit pun okey lah. Kalau boleh setiap hari sebelum tidur. Baca bersama-sama, bagi dia timbul minat suka membaca. Maksudnya peranan ibu bapa itu sendiri perlu dalam kita nak sokong keperluan anak tu di sekolah kan. Tidak boleh mengharapkan guru semata-mata, tapi peranan ibu bapa itu sendiri dalam kita nak pastikan anak tu boleh menguasainya dengan baik kan. Okey, jika Puan rasakan sebagai satu keperluan sokongan daripada ibu bapa, Puan rasakan perlu ke ibu bapa untuk teruskan di rumah? Sebab ada ibu bapa yang okey, kita hantar anak di komputer pagar, nanti kita ambil semula. So apa pandangan Puan berkenaan isu ini? Maksudnya keperluan-keperluan itu dari aspek ibu bapa itu sendiri, sejauh manakah parents itu, ibu bapa itu perlu dalam menyokong keperluan anak-anak? Okay, kalau ikut tengok slide saya yang ke-9, okay, memang saya tulis tu saya besar-besarkan ibu bapa kena rajin. Okay. Dia tak boleh lari, kena rajin. Kena buat sesuatu. Bapa kena rajin, betul. Kena rajin. Tak kisahlah kita bermain dengan anak-anak ke, atau biarkan bawa anak bermain ke, atau kita buat aktiviti bersama ke, kita baca bersama, kita kena buat. Sebab penting pergi terapi, betul. Di hospital kerajaan ke, atau swasta, atau di pusat-pusat yang tertentu. Tapi kita kena amalkan. Sebab apa yang kita belajar terapi tu, katalah dia suruh budak tiup straw ataupun budak selalu bermain dengan bola. Jadi itu kita kena buat setiap hari. Kita buat di rumah. Kita mainlah bola dengan dia. Jadi saya rasa terapi atau latih tubuh itu kena dibuat secara berterusan di rumah. Memang perlu.
Lepas tu saya letak sini itu poin termasuklah tolong anak di rumah. Lagi satu saya akan kalau macam mak bapak tak tahu apa nak buat ataupun rasa macam tertekan jiwa sebab sentiasa jadi hijau. So apa yang perlu buat, kita cari teman sekasut, kita luahkan perasaan. Sebab teman sekasut ni orang-orang yang memahami, yang punya anak-anak situasi yang sama. Jadi bila kita luahkan perasaan, hati kita, emosi kita lagi tenang. Dan bagi saya paling penting kita kena ikut kemampuan anak. Kalau anak tu mampu setakat itu, kita buat setakat tu. Jangan kita terlebih harapan, terlebih over expectation. Sebab bila kita terlebih, kita akan senang hampa. Jadi apa yang kita buat, kita teruskan. Walaupun rasa nak menangis, rasa nak mengamuk, sedih, rasa nak give up, nak putus asa, kita teruskan. Sebab saya percaya satu hari nanti anak-anak kita akan buat magic. Dia akan faham, dia tiba-tiba boleh buat. InsyaAllah. Cuma masa yang kita tak tahu bila kan, kita nantikan ketika itu. Tapi penting usaha daripada ibu bapa itu sendiri kan. Okey, bagi Puan Syarin kan, sejauh manakah Puan Syarin berkomunikasi dengan guru dalam memastikan perkembangan pembelajaran Adam di dalam kelas itu? Adakah Puan memberikan report perkembangan Adam ke, atau Puan ceritakan apa yang Puan buat di rumah dan minta guru buat di sekolah pula? Bagaimana strategi ataupun yang Puan lakukan? Saya sentiasa berkongsi, saya sentiasa bercakap dan berkomunikasi dengan cikgu di sekolah dan terapi dan mana cikgu lain. Saya akan sentiasa beritahu apa perkembangan Adam, apa Adam dah buat. Saya kongsikan gambar atau video melalui WhatsApp. Saya tunjukkan apa yang dia dah memang boleh buat di rumah. Jadi sedikit sebanyak dapat bantu cikgu. Sedikit sebanyak cikgu tahulah perkembangan terkini Adam. Sebab kalau cikgu pun faham, di PPK kita ada RPI, Rancangan Pendidikan Individu ataupun Individualized Education Plan. Ini pun penting sebab dia ikut perkembangan anak. Jadi bila kita sentiasa bercakap, sentiasa berkomunikasi dengan cikgu, so cikgu akan tahu perkembangan anak kita setakat mana, apa yang dia boleh buat untuk lagi bantu anak. Jadi itu penting. Lepas tu kalau ada temu janji dengan terapi dengan doktor pakar, teruskan. Sebab bagi saya pemantauan ataupun pemantauan secara berkala ni penting. Sebab kita anak ni dia ikut checkpoint. Dia bila anak nak masuk sekolah rendah, umur dia dah mungkin perkembangan dia dah lain. Tapi bila dia pergi sekolah rendah ke sekolah menengah, mungkin perkembangan dia lain. Jadi kita kena sentiasa berjumpa dengan pakar atau terapi dan cuba ambil tahu apa perkembangan anak. Kena keep update kan, kena sentiasa kemaski maklumat itu. Mungkin guru ada satu perkembangan yang lain untuk Adam, ibu bapa pula perkembangan yang lain untuk Adam. Mungkin kita boleh gabungkan dan mungkin boleh jalankan satu strategi yang baru untuk selesaikan satu isu kan Puan? Okey, Puan ada ke menghantarkan Adam untuk ke mana-mana, contohnya playgroup ke, untuk meningkatkan Adam punya social skill dia, kemahiran bermain bersama rakan-rakan yang lain, ataupun ada Puan hantar mana-mana terapi yang lain? Saya banyak lepas katalah bila Adam lepas sekolah, saya akan suruh dia keluar bermain, sama ada dengan jiran ataupun dengan kawan-kawan yang dia biasa. Sekarang ni dia dah pandai pilih kawan. Dulu dia suka berkawan dengan perempuan. Sekarang ni dia suka kawan dengan abang-abang. So dia dah boleh berbasikal. So dia akan berbasikal, dia main badminton, dia pergi main bola sepak, ajar dia macam mana. Bila permainan yang bersukan, yang berkumpulan ni baik. Sebab dia ajar macam mana nak bermain dengan rakan-rakan. Betul. Dia dah tahu beza dia main dengan kanak-kanak yang lebih besar dengan kanak-kanak kecil. Dia dah tahu beza. Okey, macam Puan tadi, macam Puan Yus, penekanan Puan Yus bukanlah kepada akademik semata-mata. Puan Yus tadi lebih kepada ingin Mirza adaptation di dalam satu sekolah itu, satu setting pembelajaran. Bagi Puan Syarin sendiri kan, apakah yang Puan Syarin rasakan keutamaan Puan yang Puan targetkan untuk Adam ini, aim Puan terhadap Adam ini di aliran PPKI ini? Apa yang Puan harapkan daripada Adam? Saya harapkan yang paling saya utamakan adalah keyakinan diri Adam. Saya ingin dia rasa yakin yang dia boleh buat ikut kemampuan dia. Jadi bila dia sudah bersedia dan boleh dibuatkan cabaran yang lain,
Saya memang harapan saya ialah untuk masukkan dia di aliran perdana, diinklusifkan. Tapi sementara menunggu itu harapan saya. Tapi saya akan cuba buat lain. Saya akan cuba tambahkan, saya pastikan dia pergi belajar, buat kelas tambahan, belajar silibus tahun 1 yang aliran perdana. Saya tambahkan pembelajaran dia di rumah. Itu harapan saya lah. Tapi ikut pemerhatian cikgu lah. Kalau cikgu atau sekolah berasakan dia sesuai atau tidak sesuai, saya ikut. Saya akui. Okay, jadi komunikasi di antara guru dan cikgu bapa itu sangat penting kan untuk kita nak pastikan tahap terkini anak-anak kita ini. Okey, terima kasih kepada Puan Syari. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, untuk seterusnya Puan Yus. Okey, untuk kita pergi kepada Puan Yus rasakan kan apa lagi sebagai ibu bapa lah. Okay, kita ni sebagai ibu bapa yang kita masih perlukan sokongan yang lain. Saya pasti tadi Puan Yus telah ceritakan kepada semua. Ibu bapa mainkan peranan yang sangat penting. Puan Yus telah berikan macam contoh reward kepada reward kepada kawan-kawan Mirza di sekolah, berhubung dengan baik dengan rakan-rakan Mirza di sekolah, dengan guru-guru. Jadi kan peranan itu kebijakan itu tidak akan berjaya jika sokongan itu daripada pihak Puan sendiri saja. Tetapi memerlukan satu sokongan lain pula, third party, daripada pihak guru, daripada pihak pentadbir sekolah maupun daripada pihak ibu bapa yang lain. Jadi apa yang Puan rasakan? Adakah Puan rasakan keperluan sokongan ini perlu dalam kita nak menyediakan satu setting yang baik, pembelajaran yang baik buat anak-anak di inklusif? Terima kasih Cheryl. Saya ada prepare satu slide untuk sokongan. Ini bukan research atau proven memory, tapi ini based on my own experience lah disclaimer siap. Okay. So betul, sokongan ibu bapa sangat penting. Ibu bapa kena tahu apa yang kita nak daripada anak kita, apa objektif kita, akademik ataupun adaptation. Okay. Lepas tu dari situ baru kita boleh work on the plan. Mirza ada pergi terapi, ada pergi ABA, tapi of course terapi ni dia high cost lah kan, high cost. Ada orang yang tak mampu, yang tak mampu jangan sedih. Okay, so sebab dia mampu dia ada banyak aspek. Mampu duit, tak mampu masa, mampu masa tak mampu duit, benda macam tu kan. So kalau saya ada masa, saya ada masa saya ada duit, macam tu lah. So the best approach saya rasa memang sebenarnya ibu bapa. Bila pergi terapi, saya nak emphasize bila pergi terapi, minta masuk sekali dalam sesi tu. Sebab apa? Terapi ni hanya berkesan kalau ada kegerapan yang tinggi. The more you did, dia akan progress. Tapi bukan kalau hanya luar kan Puan? Betul. Bukan hantar anak sejam, okey jom capek tak. Kan? So hantar, biasanya saya akan minta, saya ada good relationship dengan terapis anak saya jugalah. Saya akan tanya, okey macam mana Mirza buat, apa cikgu buat dekat dalam, balik saya akan buat implement. Macam dia masa tak bercakap dulu, saya pergi hospital untuk speech therapy. Government biasalah dekat 6 bulan ke setahun baru dapat satu sesi kan. So kita pergi swasta. Tapi swasta ni kalau nak buat betul-betul seminggu 2 kali duit juga. Kan kita ada allocation lain juga kan. So might as well you masuk, kita tengok rupanya nak bagi exercise mulut tu tiup belon je. So balik rumah kita buat. Sama macam Puan Syari buat kat anak dia. Sama. So ibu bapa kena positif, kena rajin lebih. Bukan rajin sikit, rajin lebih. Kena be kreatif. Sekarang dulu masa zaman Mirza susah nak cari alat bantu mengajar. So kita orang kena buat sendiri. Sekarang dekat DIY macam-macam ada. Ya betul. Murah pun murah. Dulu saya ingat masa saya first nak start kat Mirza punya terapi, ada satu set on social terapi punya kad saya beli direct pada US. Satu set kad tu beratus. Tapi sebab anak kan. But now you can get it online. Boleh buat sendiri, and then untuk ibu-ibu bapa yang kurang, mungkin ada masa tapi kurang kemampuan dari segi wang, hadirlah bengkel yang bermata kunia jenis punya buat. Dan bukan setakat hadir dan implement, buat. Ada setengah orang pergi tapi tak buat, so you won't get the benefit of it. Okay, you kena pergi dan buat.
Okay, and always ini framework saya guna untuk anak saya selama sampai sekarang lah. Saya akan pantau, get information, which is communication, berkomunikasi dengan cikgu, anak-anak, anak-anak dah jam 4, dah jam 5 semualah kita communicate dan kita modify. Modify ni yang parent kena kreatif. Where, kat mana nak dapat sumber, resources. Sekarang banyak, YouTube banyak dan proses ni tak akan berhenti sebab kita semua kena aware that autism ni is lifelong condition. Sentiasa akan ada cabaran baru. Ya? Yeah? Okey, jadi kiranya bukan usaha itu daripada puan saja, tapi puan juga melibatkan daripada pihak guru, pihak pentadbir sekolah pun sama-sama dalam menyokong keberadaan anak-anak puan di sekolah kan? Okey. Dan saya nak untuk emphasize kat sini, jangan harapkan cikgu dan terapis sahaja. Tolong. Jangan harapkan cikgu kan? Jangan harap cikgu. Betul, diorang subject matter expert. Diorang expert tapi diorang ada banyak klien. And masa diorang dengan klien which is kita atau anak kita sejam 45 minit. Masa yang lagi lama dengan anak is kita. So that's why kita kena rajin banyak. Rajin lebih ya? Ya, rajin lebih. Okey. Alright. Okay, kita pergi kepada soalan. Kita hampir pergi pada soalan yang terakhir. Okey, untuk topik hari ini, masa pun telah nak hampir tamat. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir akan ditujukan khas buat Puan Syahril. Okey, Puan Syahril. 2 minit daripada Puan Syahril, mungkin 3 minit daripada Puan Syahril sebagai take home message kepada semua penonton-penonton kita lah. Okey, apakah persediaan yang Puan Syahril lakukan sebelum anak masuk ke sekolah? Contohnya pada bulan 3 ini anak-anak nak masuk sekolah, dia ada tempoh lebih kurang 2 bulan lagi kan? 2 bulan lagi anak-anak nak daftarkan diri masuk ke sekolah. Jadi apa yang Puan rasakan dan apa yang Puan pernah buat kepada Adam? Persediaan dan tindakan yang Puan lakukan sebelum untuk menyediakan Adam ini untuk ke sekolah. Silakan. Terima kasih. Okey. Keberadaan tandas bagi saya adalah pertama yang perlu kita selesaikan. Itu saya dah terangkan terlebih awal. Yang kedua, kemarin kemarin dia berjalan sendiri ke kelas. Turun naik kereta, itu penting. Nampak mudah kan berjalan je. Tapi pun ada kemahiran sebab zaman COVID, mak pak tak boleh tunggu, tak boleh duduk situ, tak boleh mereda-reda orang kat kawasan compound. Dia drop off point saja, meaning bermaksud kereta datang, anak turun, jalan. Dan mak bapak tak boleh tunggu, terus jalan dan maju ke depan. Itu penting. Buat latihan tu dengan anak. Turun naik kereta macam mana nak buka pintu kereta, tutup, jalan dan apa buat bila sampai ke kelas, buka kasut, letak kasut di tempat rak kasut. Nanti saya kongsikan video apa yang Adam telah buat secara berdikari bila saya sampai ke kelas bimbingan intensif dyslexia. Apa dia buat. Mungkin boleh kongsi sekejap cikgu, boleh? Okey. Dan dari satu video patutnya menunjukkan dia sampai ke kelas dia anak. Itu kemarahan asas lah. Kemarahan dia secara berdikari jalan ke kelas atau menuju ke sekolah. Lagi satu alat tulis. Alat tulis ni kalau boleh tampallah nama dia. Suruh anak cam ini adalah contohnya pen Adam. Dah ada stiker. Jadi letak nama dia dan pesan kat dia setiap kali guna barang-barang habis waktu kelas, masukkan, kemaskan. Sentiasa ajar Adam untuk anak untuk kemas barang.
Lepas tu kalau yang anak ada PPKI, kita pastikan dalam beg anak tu ada barang ekstra, barang spare, mask, sanitizer, seluar dalam dia, seluar dia, manalah tahu ada insiden. Ya. Ada ekstra. Kecemasan. Kecemasan, betul. Lagi yang saya rasa penting, dia kena pastikan dia boleh jaga barang sendiri, cam dia barang dia. Saya nampak di sini pun ada, saya nampak pun ada tuliskan di sini dalam slide, buat lawatan dan juga tinjauan sekolah untuk hadir ke kelas percubaan. Bagi yang berpeluang, yang masih berpeluang untuk belum lagi pilih sekolah, sebelum pilih sekolah tu buatlah tinjauan, buat lawatan. Tengok kawasan sekolah, berborak dengan pihak sekolah, tanya dia macam mana sistem dia. Jadi anda ibu bapa akan lebih rasa yakin tempat yang kita bakal hantar anak ke sekolah. Kalau ada sekolah-sekolah swasta terutamanya yang membenarkan kelas percubaan, hantar anak ke kelas percubaan. Tengok mana reaksi anak. Kalau sekolah kebangsaan susahlah, memang tak akan ada. Tapi sekurang-kurangnya kalau siapa yang meninjau sekolah swasta juga, dia benarkan kelas-kelas percubaan. Dan kalau boleh bawa anak, bawalah anak sekali. Kita tengok dan buat lawatan. Okey. Alright, macam sedikit saya tambah lagi daripada Puan Hashibah di awal tadi video yang kita lihat tadi kan, Puan Hashibah memberikan satu cara iaitu social story dan sentiasa ingatkan anaknya yang okey lagi sebulan Adam akan ke sekolah, lagi sebulan Ali akan ke sekolah. So Puan Hashibah tadi yang saya ingat tadi, tempoh setahun untuk Puan Hashibah itu menerangkan, menceritakan kepada anaknya macam countdown kan, countdown kepada anak itu sebelum melangkah ke alam sekolahan. Betul tak Puan Syahril? Betul. Saya sentiasa lalu di kawasan sekolah yang Adam bakal masuk dan cakap dia, inilah sekolah Adam, inilah tempat Adam kelak. Jadi bagi dia faham, dia dapat terap perlahan yang dia akan bakal masuk ke sekolah itu. Supaya dia nampak situasi yang sebenar kan, di mana sekolah berada dan bila yang akan pergi. Okey, terima kasih kepada Puan Syahril. Okey, baiklah, kita sebenarnya telah hampir sampai ke penghujung bengkel. Sekejap je kan, dah hampir 2 jam dah. Banyak input yang kita terima daripada kedua ahli panel kita. Tapi sebelum itu sebelum kita tamatkan, saya akan bacakan dulu beberapa soalan daripada penonton ya. Okey, untuk soalan yang pertama, saya akan ajukan kepada Puan Yus. Okey, untuk soalannya adalah adakah anak-anak puan menunjukkan kemajuan dalam semua subjek atau subjek tertentu? Macam anak saya sangat suka matematik dan melukis, bahkan umurnya 8 tahun, tapi minat algebra. Namun bagi subjek lain dia tidak menunjukkan minat. Mungkin bagaimanakah, apakah pandangan Puan Yu sendiri? Berdasarkan experience saya dengan Mirza, minat anak ni dia akan berubah tau. Dia tak akan kekal lama. Macam masa Mirza dekat Permata Kunia dulu, dia sangat suka darab. Betul tak? Matematik kan? Dia sangat suka darab. Bila dia besar sikit, dia suka algebra. Dia punya interest ni akan berubah-ubah. Sampai satu tahap, mak tak tahu dah kau ni suka apa sebenarnya. So bila pergi mainstream, satu peningkatan yang sangat luar biasa saya tengok is penguasaan bahasa Melayu dia. Dia tak boleh cakap Melayu. Okey. Dia tak boleh cakap Melayu, tapi bila dia bergaul dengan kawan-kawan, bila dia ada limitation that susahlah aku cakap English, kawan aku tak faham, dia akan cuba belajar. Dia akan cuba belajar sebab dia pun walaupun orang kata anak autism ni dia dalam dunia dia akan isolate, tapi sampai satu masa which kita tak tahu, bila dia ada keinginan untuk berkawan. Bila dia ada keinginan untuk berkawan, dia rasa I should learn bahasa, So apa dia buat, dia minta saya beli kamus. Okay. Even though dia dah boleh bahasa, tapi saya seronok sebab kami daripada background berbahasa Melayu. Tapi sebab dia cakap English, satu family tukar cakap English sebab kita nak expedite dia punya progress in speech kan, sebab speech dia delay kan. Lepas tu bila dia masuk sekolah biasa, dia punya peningkatan yang paling ketara is bahasa Melayu lah. Dia dan that, dia juga suka explore. Jangan risau, nak suka maths, it won't, dia tak akan
saya tak tahulah, tapi anak saya dia suka maths tapi dalam masa dia membesar dan dia jumpa kawan-kawan, sains ada chemistry. Dia dah explore chemistry pula. Macam tu. So kita macam lagi sekali parent kena observe apa anak suka. And kita feed information yang cukup. And honestly saya pun tak cukup information nak feed dekat Mirza sebab soalan dia kadang-kadang sangat berapa, tak terjangkau akal kan. Tapi of course lah, ada masa kita, kalau ada masa kita Google, kita cerita. Kalau tak ada masa, macam Mirza, tablet memang a limitation untuk dia. Tablet is like luxury item untuk dia lah. Dia hanya dapat Sabtu Ahad kalau dia behave. Macam tu. Reward kepada dia lah kan? Ya, so saya pun tak berikan tablet tu untuk dia Google sendiri sebab terlampau banyak information dekat internet yang kita tak tahu. It's good, it's bad, kita tak tahu. Itu pun kena kontrol sebab anak autism ni dia senang ingat. Ya, kan? Especially benda-benda video. Jadi jangan risau, insya-Allah first year dia akan struggle dengan bahasa. Kalau Mirza dia struggle dengan bahasa Melayu, tapi dah nak masuk darjah 4, darjah 5 ni dia punya interest to grow. Memang dia takkan semua A tak, tapi it's somewhere there. Dia boleh bergerak ke situ. Itu lagi penting. Sebab kita macam saya, walaupun dia pandai matematik, saya tak nak fokuskan matematik. Sebab pada pandangan saya, ini disclaimer saya tak rasa dia boleh hidup dengan matematik sahaja. Dia kena ada skill untuk urus diri, dia kena ada skill komunikasi, dia kena ada skill untuk bercakap dengan orang, bahasa, seni kan. Jadi saya macam saya tegaskan tadi, saya punya objektif is the living skill. Ya. Betul, sebab setiap anak itu tahapnya berbeza-beza. Mungkin yang dah subjek yang boleh kuasai kita top up supaya dia maintain. Untuk subjek yang mungkin kurang, kita support dengan memberikan macam Puan cakap tadi, Puan berikan kamus untuk Mirza untuk support dari segi language juga kan. Okay, terima kasih Puan Yus. Okay, untuk soalan yang kedua, saya akan ajukan kepada Puan Syarin. Okay, untuk Puan Syarin ya, ada soalan. Nampak Adam lebih banyak berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Ada masalah tak untuk sesuaikan diri dengan Malay medium atau bahasa Melayu, pembelajaran di sekolah kebangsaan? Ada kesukaran tak? Saya rasa kebanyakan anak kanak-kanak autism ni memang mereka punya keupayaan mereka lebih kepada berbahasa Inggeris. Jadi bila masuk aliran ke sekolah ini, tak kira lah aliran inklusif atau pendidikan khas, ada cabaran tak untuk menyesuaikan diri dengan bahasa Melayu? Silakan. Memang itu adalah amat lazim di kalangan kanak-kanak autism sebab masalah speech delay. Macam saya dulu pun, saya mulakan dulu dengan bahasa Inggeris. Lama kelamaan tu bila saya nampak Adam mula bercakap, mula boleh berkomunikasi, saya cuba selitkan juga bahasa Melayu. Malah dari segi pembelajaran pun, bila dia belajar phonics sebenarnya dalam bahasa Inggeris, tapi saya selitkan juga phonics dalam bahasa Melayu. Jadi kadang-kadang kita rasa cak lemak, boleh kan anak ni terima, adakah anak ni akan confuse? Ya, dia akan keliru juga, terutama phonics. Tapi kalau kita teruskan, dia akan, otak dia macam sponge, dia akan absorb. Sama juga dengan penguasaan bahasa Melayu. Sebab saya hantar Adam ke kelas bimbingan intensif di Persatuan Dialekta Malaysia yang banyak anak yang bermedium bahasa Melayu. Adam secara tak sengaja dia dapat belajar daripada kawan-kawan juga. Dia mula faham bahasa Melayu, dia walaupun dia kalau bercakap dia jawab balik, dia mungkin bercampur. Tapi bila dia mula bercampur bahasa, saya dah rasa bersyukur sebab sekurang-kurangnya dia dah mula faham bahasa Melayu. Jadi faktor persekitaran dan faktor kawan-kawan tu penting. Mak bapak di rumah kalau boleh guna kedua-dua bahasa, gunalah. Tapi kalau boleh kalau nak guna bahasa Melayu, gunalah bahasa Melayu secara penuh. Jadi budak tu, kita nak elakkan budak tu cakap bahasa bercampur. Maksud bacaan, dari segi bacaan, phonics, itu penting. Dalam lama kelamaan tu sebab Adam ni, sebelum dia pergi masuk sekolah pun, dia dah masuk ke kelas bimbingan intensif di PDM. Jadi dia dah mula berinteraksi secara berbahasa Melayu. Dan lama tu barulah dia pick up the language. Memula masa tahun 1 tu mungkin ada kesukaran, tapi kebanyakan cikgu-cikgu di PPKI akan cuba berbahasa Inggeris dengan anak-anak PPKI.
sebab dia pun faham. Dan bagi dalam tempoh 1-2 tahun tu insya-Allah anak boleh akan dapat kuasai bahasa kedua bahasa. Okey, ambil masa sedikit lah kan pada permulaan mungkin cikgu tu akan bantu cakap bahasa Inggeris juga untuk memberikan satu arahan untuk memastikan ada boleh menguasai arahan tersebut. Lama kelamaan dia dah terbiasa dengan persekitaran, hari-hari berbahasa Melayu, lama kelamaan anda pun boleh terikut sama kan? Okey, soalan yang seterusnya saya akan ajukan kepada kedua-dua panel kita. Okey, soalannya agak panjang ya. Saya akan bacakan soalannya. Salam semua, anak ASD saya baru 5 tahun dan seorang hyperleksia boleh membaca. Cuma isu dia sekarang adalah masalah komunikasi. Kami mula EIP tahun lepas dan tahun ni kami plan nak masukkan dalam tadika inklusif untuk bantu social skill dia. Cuma cabaran kami sekarang, dia suka membantah ataupun cakap no untuk semua perkara yang dia tak nak buat dan menangis. Fasa ini nampak macam anak tipikal. Tapi bagi kami sangat confusing juga sebab bukan senang nak cuba pujuk dia buat. Mungkin boleh mulakan dengan Puan Yus dahulu. Terima kasih Cheryl. Mirza ada behaviour ni. So saya bukan pakar tapi sebagai ibu saya nampak benda ni sebagai behaviour issue. Which is sepatutnya parent boleh bekerjasama dengan terapis, occupational therapist. Dan kalau occupational therapist tak jalan, macam Mirza ni approach dia kena tegas, kena garam. Baru kita boleh rectify dia punya behaviour, yes. Terapis, occupational therapist, kalau occupational therapist tak jalan, mungkin boleh cari ABA, applied behaviour punya terapi. Dan applied behaviour ni dia akan nampak lagi macam keras sikit. But untuk anak-anak yang macam anak saya lebih kurang macam tu. Dia a bit manipulative. So dia memang kena tegas dan garang. Ibu dan bapa lagi sekali hati kena kering. Hati kena ada adegan menangis-nangis tak boleh terima kan bila bapa mula bersikap tegas. Okay, tapi bagi Mirza sendiri penerimaannya adalah okey? Hati kering. Ngamuk lah, nangis lah. Saya tak kisah, lantak kau. Tapi eventually dia akan okey. Dia akan ambil masa. That's why saya kata ibu bapa, okey kalau macam masalah tadi saya suggest pergi occupational dulu. Kalau occupational tak jalan, cari ABA. Ada setengah orang kata ABA doesn't work. But benda ni tak ada manual. Autism ni tak ada manual. Satu terapi mungkin work untuk anak CA, tapi dia mungkin tak work pada anak CB. So again, mak kena kreatif, ayah kena kreatif. Pandai cari info. Kalau yang another key point is mak mungkin kena tegas dan hati kering lah. Sebab daripada no tu, dia nak ke yes, dia akan buat macam-macam benda yang menguji kita. Mengamuk, menangis, menjerit, macam kena dera. Saya risau sebenarnya kalau ada jinjiran saya kat sini. Sebab saya memang tegas. So memang to the extent that saya kalau saya ada time out dekat luar rumah, benda-benda macam tu. Kalau behaviour tu sangat-sangat menduga dan slow talk tak jalan, social story tak jalan, dia kena ada act and consequences lah pada saya. That's how saya manage no tu. Meaning kena ada banyak plan. Ya, mungkin berkesan mungkin tak, tapi parent yang bertanya tadi boleh cuba. Ya, kita ada sediakan banyak plan. Ada plan A, plan B, plan C, plan A tak okey, kita pergi pada plan B. Ini usaha daripada parent itu sendiri. Even ketegasan itu mungkin satu usaha yang ditunjukkan oleh ibu bapa. Mungkin sebulan ibu bapa cuba untuk berlembut, bercakap dengan cara yang elok. Mungkin ketegasan itu salah satu usaha yang puan ibu bapa lakukan untuk memberikan satu intervensi juga kepada anak-anak kan. Penerimaan setiap anak tu berbeza-beza. Okey, apa pandangan pula untuk daripada pihak Puan Syarim? Bagaimana pandangan Puan? Saya setuju dengan apa yang Puan Yus cakapkan. Ibu bapa kena hati kering. Kita kena tegas. Dan sebab kadang anak-anak ni dia dah pandai dia boleh manipulasikan keadaan. Bila dia tahu ibu bapa boleh berlembut, dia akan manipulasikan keadaan tu. Jadi masa itulah hati mak bapak tu kena kering. Betul. Ya. Tapi saya juga rasakan perlu siasat. Kenapa anak tu mula memberontak dan cakap no setiap masa dia kena lakukan sesuatu. Mungkin dia ada
trauma ke, dia ada sebab sebaliknya, cerita di sebaliknya. Itu kena siasat. Kena tahu kenapa. Mungkin dia ada trauma, ada sesuatu yang buruk berlaku ataupun dia memang merasakan dia keselamatan terancam. Jadi dia reaksi dia begitu. Jadi kalau mak bapak boleh siasat apa yang berlaku, elok juga. Maknanya siasat terlebih dahulu, kemudian baru kita come out dengan plan-plan yang tertentu untuk anak-anak, kan? Betul. Okey, terima kasih. Itu yang kita terima soalan-soalan daripada para penonton. Sebenarnya ada banyak lagi soalan-soalan tapi memandangkan masa agak suntuk, jadi kita pilih soalan-soalan yang terpilih untuk kita ajukan kepada para panel kita. Okey, kita hampir sampai ke penghujungnya. Okey, mohon sebelum itu saya ada sikit iklanan. Mohon semua kepada peserta bengkel ya, penonton semua, untuk scan QR code yang dipaparkan di skrin untuk mengisi kehadiran dan juga maklum balas bengkel ini. Okey, alhamdulillah 2 jam kita bersama dalam merungkai topik bersediakah anak saya ke sekolah. Jika diikutkan mungkin banyak lagi yang ingin kita kongsikan bersama semua, tapi mungkin kita boleh dapatkan lagi semua daripada rakan-rakan sekasut macam tadi panel kita bicarakan. Kita mungkin boleh berkongsi dan dapat idea daripada yang lain. Cuma pada hari ini kita dah bawakan khusus Puan Yus dan juga Puan Syaril. Diharapkan dengan perkongsian ini ya dapat memberikan inspirasi dan juga idea bukan saja kepada ibu bapa, malah kepada guru, mungkin pihak pentadbir yang menonton pada hari ini dalam merencanakan strategi yang berkesan untuk anak-anak supaya anak ini hadir ke sekolah dengan gembiranya. So kita semua pastikan jika anak-anak gembira, ibu bapa juga akan gembira. Okey, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini, Puan Yushardila, Puan Yus dan juga Puan Syaril. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat untuk semua. Okey, sekian saja dari kami di Genius Kurnia. Nantikan lebih banyak lagi perkongsian menarik pada minggu-minggu hadapan. Okey, khas buat anda semua. Mohon maaf dari saya di atas segala kekurangan sepanjang mengendalikan bengkel ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye. Kasut yang senang untuk anak pakai. Elakkan kasut bertali sekiranya anak masih sukar untuk pakai kasut tersebut secara berdikari. 6. Latih anak guna alat tulis. Latih anak guna alat tulis seperti pembaris, pemadam, gunting dan gam mengikut fungsinya yang betul. Latih juga anak untuk mengemas alat tulis sendiri termasuk pensel warna, krayon atau buku untuk elakkan alat tulis mereka hilang. Ibu bapa juga digalakkan untuk melabelkan nama pada alat tulis anak supaya anak kenal itu adalah barang mereka. 7. Lawatan ke sekolah. Ibu bapa boleh membawa anak ke sekolah untuk kenalkan sekolah baru kepada anak. Sediakan minda anak bahawa anak akan ke sekolah, bukan lagi di Genius Kurnia ataupun di Tadika. Semasa lawatan tersebut, tunjukkan lokasi kelas, tandas dan kantin kepada anak. Ambil gambar sekolah, kelas, tandas, kantin dan lain-lain sekiranya perlu untuk dimasukkan di dalam cerita sosial anak. 8. Countdown kalender. Sediakan minda anak untuk ke sekolah. Pangkahkan hari yang telah berlangsung dan kira berapa hari lagi yang tinggal untuk ke sekolah. 9. Sediakan profil anak. Profil anak merupakan maklumat berkaitan anak yang guru perlu tahu seperti tingkah laku anak, cara untuk kurangkan tingkah laku, minat serta tahap kemahiran ke sekolah anak. Profil ini hendaklah diberikan kepada guru kelas sebelum sesi persekolahan bermula. Ia dapat membantu guru untuk lebih memahami anak.